Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Macam mana saya janjikan hari ini, saya dah bawa benda yang tak pernah kita ada di garasi, dan tuan-tuan banyak minta segmen untuk berkongsi isu mengenai Amerika, mengenai Joe Biden yang kita bincang hampir 6 minggu daripada sebelum election dan juga selepas election. Ramai yang camp pro dan camp anti Joe Biden. Jadi selalu kita bincang tentang Joe Biden, tapi saya saja yang selalu bagi pandangan daripada petikan-petikan yang saya baca. Kita juga berkongsi banyak kerana ramai saudara akhirnya menjadi pelanggan Nikkei, ramai saudara yang menjadi pelanggan CNN, ramai saudara yang menjadi pelanggan Anatolu pun kerana terpengaruh untuk mengikuti perkembangan Joe Biden ni, Pak Biden ni. Jadi malam ni share, bila angka capai saja 500, Q saya dapat daripada admin, barulah tamu saya Tan Sri Johan Jaafar, dan tamu saya Encik K. Ngadirun akan buka mulut. Kalau saudara nak tanya soalan-soalan yang saya selalu play safe, saudara selalu anggapkan saya menjawab sebagai seorang diplomat lebih daripada seorang Facebooker. Ini orang yang akan jawab as a Facebooker. Dia tak ada apa-apa dia nak risau kan, nothing to lose. Inilah orang yang akan membantu dia. Saya tak kira sama ada saudara datang daripada camp yang percaya bahawa nyawa orang Islam tidak akan selamat sama ada Biden dan Trump menang pada pilihan raya yang lalu, kerana itu bukanlah sesuatu yang boleh kita tentukan dalam perbualan ini. Tapi saya okey kalau saudara ingin mendengar apakah langkah-langkah yang boleh kita sesuaikan diri sebagai individu untuk memahami Amerika wajah baru selepas Joe Biden mengambil alih. Bagi mereka yang masih lagi percaya bahawa Demokrat tak akan hidup tanpa darah dan Demokrat tak akan hidup tanpa bantuan peluru Yahudi untuk membunuh orang Islam, anda boleh teruskan pandangan anda dan boleh kemukakan soalan orang yang akan menjawab. Bagi orang yang mengatakan Republikan dan Demokrat adalah dua wajah Yahudi yang hanya bersalin baju tapi tetap mempunyai pandangan yang sama terhadap Islam, saudara boleh mempunyai pandangan demikian, tetapi Tan Sri akan menjelaskan pandangan beliau secara fakta dan secara apa yang kita panggil sebagai intellectual opinion, supaya dari segi editorial yang kita panggil ni, itu opinion editorial ni akan mengayakan kita lebih daripada membaca rencana, sebab kita berdasarkan kepada editorial, kita tak berdasarkan 5W1H. Kerana Tan Sri akan memberikan opinion kerana beliau mengetuai begitu banyak agensi media, tokoh wartawan negara. Dan saudara K. Ngadirun sekarang adalah pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Selalu saya nak sebut, payah saya selalu sebut Majlis Buku. Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, dan beliau adalah seorang CEO. Dan kebetulan mereka berdua adalah penulis dalam buku warkah untuk Pak Biden yang semalam pakat gaduh nak lock tu, bukan sekarang, masa semalam ni, malam ni akan lock. Saya akan bagi tahu rule dan regulation. Bila saya umum lock, saudara boleh lock. Admin akan catatkan semua lock, dan macam biasa setiap kali penjual ataupun rakan niaga ataupun kita panggil sebagai rakan niaga garasi datang, lock dan post akan diuruskan oleh rakan garasi. Harga adalah plus post. Ready dulu part tu. Kemudian share. Bila angka mencapai saja 500, soalan yang pertama terus cucuk jarum. Maksudnya kita tak akan lagi pergi pada soalan belak-belakan. Kita akan terus merembat saja. Apabila anda memberi Q 500 viewer yang dah ada, saya akan pergi pada soalan yang pertama. Sebab kita tak pernah panjang-panjang intro kita memperkenalkan itu perkenal ini. Saudara kenal Tan Sri Johan Jaafar. Saudara kenal. Saya dah suruh Google daripada semalam. Ramai yang dah kenal dah pun. Yang kata dia ni dulu bos Media Prima ni. Dia ni saya baca dekat The Star ni. Kadang-kadang boleh tahan dia punya ni. Yang saudara pun dah tahu Tuan K. Ngadirun, kerana dia adalah pengarah kepada, dia adalah CEO ITBM, di mana buku-buku yang berkaitan dengan Rumi yang saudara lock bertalu-talu tu, Cat Steven yang saudara lock bertalu-talu hari tu, hingga membolehkan ITBM mencatat rekod sebagai pemegang rekod tertinggi yang pernah hadir di garasi dengan 18,500 jualan dalam tempoh 1 jam 8 minit. Jadi kita harap malam ni juga kita boleh mencapai satu paras yang bagus untuk jualan buku combo 300 ni. Angka dah capai 500? 450 cuak fast. Saya perlukan kapten kita di Sabah, Dad Baguio. Kapten kita di Perlis, Man Padang. Kapten kita di Putrajaya, Wan Kelantan. Itu Muhammad Sofi masuk tu, tolong share. Mana share-share yang telah pun pegang button diamond. Anda memainkan peranan malam ini untuk memastikan sesi ilmiah yang selama ni semua orang dengar secara berkala. Tapi hari ini kita akan dengar dalam satu pukulan langsam je dengan dua panel kita ni. Okey, kita dah capai 500 sekarang. Soalan saya untuk Tan Sri dulu. Tan Sri, saya nak kena panggil Tan Sri sebab selalu panggil bos je. Okay. Tak apa, elok panggil bos je. Saya nak tanya dengan bos. Satu perkara yang orang Islam nak tahu. Apa manfaat yang kita boleh rasa dan kita boleh fikirkan apabila Biden menjadi Presiden Amerika? Amerika ni agak unik sebagai sebuah negara. Sistem apa yang berlaku di Amerika, terutama dasar luar, walaupun siapa pun jadi presiden dia, dasar luar tu tak banyak berubah.
Bolehlah ada perubahan di sana sini dari segi pendekatan, dari segi approach dan sebagainya, ya. Tetapi pada keseluruhannya dasar utama mengenai beberapa isu, ya, tak banyak berubah. Jadi kita tak berharap sangat kepada Pak Biden ni sebenarnya, ya. Okey. Dari segi untuk membuat perubahan drastik lah dari segi dasar, terutamanya hal-hal yang melibatkan soal Palestin, soal Israel dan sebagainya. Okey. Apabila dia datang pada hari pertama, salah satu daripada resolusi yang Biden tandatangani adalah membebaskan itu perjalanan visa bagi 6 negara Islam yang disenaraikan sebagai negara pengganas. Ini keikhlasan ataupun ini politik menarik? Saya fikir apa yang berlaku pada zaman Trump. Ini Trump ni saya tak tahu, mungkin pada pendapat saya lah, selalu saya gunakan perkataan ini, mungkin the American deserve Trump lah, ya. Mereka patut dapat presiden yang macam itu. Sebab dalam keadaan ketika itu, ya, Trump telah mengubah terlalu banyak perkara. Dia telah menyebabkan rakan mencurigainya dan apatah lagi musuh, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah beberapa dasar Trump yang jelas resis, yang jelas tidak bertolak hanya daripada pandangan yang sangat sempit, terutamanya Islamofobia yang berlaku dalam waktu Trump. Jadi apabila hal itu berlaku, kesannya sangat buruk sebab kita harus ingat bahawa kita tidak perlu melihat Islam itu hanya sebagai negara-negara yang dilabelkan sebagai eksis pengganas saja. Tetapi banyak negara Islam yang merupakan negara kaya yang membuat pelaburan luar biasa di Amerika. Dan Amerika tidak boleh offend grup ini. Amerika tidak boleh menolak hakikat bahawa pelabur-pelabur besar di Amerika, sebahagian mereka yang yang terlibat dalam pelaburan itu adalah daripada hartawan-hartawan Islam daripada negara-negara Islam. Jadi Amerika harus membuat perimbangan yang sewajarnya di antara menerima hakikat bahawa dasar Trump yang jelas sangat bertentangan dengan semangat prinsip kemanusiaan lah, ya. Bukan, kita tak payah sebut pasal human rights lah, dan keperluan untuk menarik lebih banyak pelaburan. Jadi sebab itu saya fikir Biden, apa yang dilakukan oleh Biden sewaktu dia menjadi presiden, salah satu daripada perkara pertama dilakukannya adalah untuk memastikan bahawa dasar yang dilaksanakan oleh Trump itu diketepikan. Salah satu daripadanya yang melibatkan soal kemasukan orang daripada negara-negara Islam yang Saudara Zainal sebutkan tu. Okay. Apabila Abang K, ni saya bagi brother dia, kami sebaya je sebenarnya. Bila Cik K dijemput untuk menulis buku dalam warkah Pak Biden ni, dia juga menulis dalam buku warkah Pak Biden ya. Apa yang pertama terlintas tentang Biden pada waktu itu? Saya rasa saya tak pasti. Macam Tan Sri jelas pada waktu itu dia menganggap bahawa kempen memburuk-burukkan Trump ada kalanya melampaui, bahawa Trump sebenarnya ada juga jasa di antara yang Tan Sri pernah sebut dalam grup WhatsApp kami adalah dia meninggalkan pejabat tanpa meninggalkan sebarang darah sebab dia tak bunuh orang. Trump walaupun dia sangat obses dan sangat dramatik. Apa yang Cik K fikir apabila nak menyumbang menjadi seorang daripada 30 penulis yang menyumbang dalam buku warkah untuk Pak Biden? Saya terfikir umur Biden. Dia umur dia 79? 76. Antara presiden paling tua. Yang tertua. Yang tertua dia lantik. Dan Amerika ni rakyatnya majoritinya 30, 40. So saya melihat Biden ni boleh faham ke kehendak rakyat mereka. Sebab itu saya tulis macam tu. Saya ada satu kesangsian. Sama ada, sebab iyalah bila usia begitu saya fikir akan ada jarak tentang gap, the thinking gap. Atuk biasanya tak tahu kehendak apa cucu dia nak. Sebab tu bila cucu minta apa semua dia bagi. Ini persoalannya yang saya sebutkan. Sebab that gap boleh tak difaham apa yang patut dikendaki oleh itu. Tapi mungkin sebab Amerika tak ada choice. Amerika tak banyak pilihan. Dia tak ada yang, sebab sekarang ni minta maaf lah, ramai pemimpin luar ni banyak orang muda juga. Jokowi lah, Macron semua, Trudeau, banyak yang generasi yang bawah 50 atau awal 50-an. Tapi Biden umur dia 76. Saya rasa dia akan ada gap antara kehendak masyarakat keseluruhan dan apa yang dia buat. Dan biasanya orang-orang lama ni agak play safe. Kecuali mungkin Trump lah.
Walaupun dia tua, dia agak robust, tapi sebab pemikiran dia lebih kepada bisnes. Dia menjaga kepentingan golongan yang begitu. Apa yang abang rasa menyebabkan Trump kalah? Saya fikir ketakutan masyarakat secara majoritinya. Sebab Trump, cara dia ialah dia ambil yang paling kanan, dia jaga yang tu. Dia hanya menjaga sekelompok peminat pencipta beliau. Sebab tu orang yang minat Trump sanggup dia pergi nak buat usulan, dia sanggup macam tu. Trump jaga begitu. Kekalahan dia ialah banyak dalam undian ni orang atas pagar juga. Yang in middle, yang ya ke tak ya. Mungkin dia sokong Trump, tapi then macam mana kalau ada pertumpahan darah. Ketakutan begitu saya fikir menyebabkan Trump kalah. Tapi satu lagi Zainal, satu lagi perkara yang harus kita ingat, bahawa selama 4 tahun kebelakangan ni peranan media dalam memberikan gambaran tentang keburukan Trump. Ini adalah the so-called liberal media. Ini basically media yang datang daripada bandar-bandar besar, yang sebenarnya hampir setiap waktu, setiap jam, ini termasuklah sampai kepada late night show dan sebagainya, mereka memomok-momokkan dan memburuk-burukkan Trump. Tetapi kalau kita perhatikan Trump pula, kekuatan ataupun sokongan terhadap Trump ini adalah daripada the so-called Bible Belt, kelompok yang dianggap sebagai kelompok konservatif, terutamanya di pertengahan selatan dan pertengahan Amerika, yang sebenarnya masih sangat percaya kepada soal pegangan kepada Kristianiti tu, kepada agama mereka, sama ada mereka apa pun pegangan agama Kristian mereka. Tetapi dan ini sebenarnya Demokrat adalah jenis kelompok yang lebih liberal dalam soal ini, artinya mereka menerima tentang soal soal pengguguran, mereka menerima same sex marriage dan sebagainya. Jadi kita perhatikan bahawa kelompok biru yang menyokong Trump, yang menyokong Biden selalunya adalah di kota-kota besar dan di bandar-bandar besar, terutamanya macam California. California adalah negeri yang paling kaya sekali, dan negeri yang paling diverse, dan kelompok ini, dan di situlah segala macam aktiviti, baik LGBT, baik segala macam gerakan gay dan sebagainya, berlaku di tempat-tempat seperti ini. Begitu juga di kawasan New York dan sebagainya. Oleh kerana itu, persepsi orang bahawa kelompok yang liberal ini adalah di belakang Trump. Dan kita harus ingat, tadi Her menyebutkan bahawa apabila Biden menjadi presiden, umurnya 78 tahun, bukan 76, 78 tahun. Beliau merupakan presiden yang paling tua dalam sejarah Amerika bila dilantik. Okey. Tetapi kita harus ingat, ada satu kelebihan pada Biden, bahawa dia memilih Kamala Harris. Dan Kamala ini adalah bukan sahaja kerana aspek imigran dia daripada anak keturunan imigran, tetapi yang lebih penting, dia mewakili generasi muda. Dia first time senator. Maksudnya dia kali pertama dilantik, dan dalam keadaan begitu cepat sekali dia sudah menjadi timbalan Presiden Amerika. Sekurang-kurangnya apa yang tidak ada pada Pak Biden ada kepada Kamala. Jadi kita mengharapkan ada perimbangan itu, dan saya fikir yang ini menarik dalam politik Amerika. Okey. Tuan-tuan, seperti biasa, Sala boleh lock sekarang. Tan Sri Johan Jaafar dan King Adirun, antara penulis dalam warkah pada Pak Bidin ni, ada 30 orang penulis. Sala boleh lock sekarang, kerana nanti Tan Sri juga akan menceritakan tentang Salina, kerana beliau ada sentimental value dengan novel ni dalam teater yang nanti dia akan cerita. Berarti kita akan sembang selepas habis Pak Bidin adalah tentang Salina, yang saya kata dalam hidup saya, satu-satu buku yang kalau saya bawa pergi ke mana pun, kalau orang tanya, saya akan mention lah, selain Bumi Manusia, inilah buku yang paling saya suka. Jadi Pak Tan Sri Johan akan cerita kerana dia pernah mengarahkan drama Salina, mengadaptasi dan mengarahkan novel ni ke persembahan pentas. Saudara K akan bercerita juga, kerana Saudara K juga mengenali Pak Samad saya berbalik. Tapi kita di Amerika dulu. Tapi sebelum tu, untuk mengelakkan masa jadi krem dan jam, saudara boleh lock sekarang dengan lock combo buku, ataupun lock saja, lock 100, lock 100, lock 100. Saudara akan dapat 3 buku ni. Satu buku yang ditulis oleh Pak Samad dalam edisi istimewa, di mana saudara akan mendapat ni. CJ ni dah hilang. Okey, CJ ni dah ada ambil gambar. Saudara akan lihat gambar yang Mahfuz share tu, di mana ada tanda tangan Pak Samad, dan nama saudara akan disertakan pada buku tersebut sebagai edisi limited edition. Kita kalau main bandar ni barang kita nak, tuan-tuan. Kalau kita beli jam, kita beli baju Adidas, kita nak dapatkan pengesahan yang besar, adalah pengesahan sijil ni. Jadi kita faham ni, sebab tu kami buat, sebab kami tahu bahawa
ramai orang-orang bandar masih nak lagi reputation memiliki sesuatu dengan sijilnya. Jadi ada sijil ni, nama saudara akan dicetak. Log sekarang dengan 3 buku ni, kita akan buka log, admin akan start ambil log 300. Signature penulis, yang belakang pengesahan signature penulis. Okey, ini adalah signature penulis. Belakang tu ada pengesahan signature penulis. Saya jelaskan kepada saudara. Dia akan ada signature penulis. Berarti untuk value masa depan. Yang belakang ni adalah sijil yang mengatakan bahawa tanda tangan tersebut memang diturunkan untuk pembelinya, iaitu pemiliknya. Log sekarang kita mengharapkan 100 log. View kita ada berapa, Sam? 900 lebih ya kita. Okey, kita perlu 20 orang lagi untuk memecahkan 1000 dan minta semua kapten bantu untuk pastikan benda ni. Jadi saudara, saya akan pergi kepada Pak Bidin sambil saudara log. Saya akan tanya admin apabila log mencapai 50. Lepas tu kita akan berpindah kepada dunia sentimental Tan Sri Johan, kerana kebetulan pula selain Tan Sri Johan menulis buku ni, Tan Sri Johan juga pernah bekerja sebagai aktivis drama yang memindahkan benda ni ke dalam bentuk drama pentas dan mengarahkannya. Nanti kita akan tengok, sebab itu ada 1000 view kita sekarang. Saya akan pergi kepada soalan yang kedua mengenai selalu yang saudara tanya. Sebab basic di Facebook ni, orang Melayu dia ada satu perasaan nanti. Tapi dia orang tak marah, dah biasa dah kena bahasa saya. Semua benda Amerika kita akan lihat sebagai vacuum Yahudi lah. Maksudnya walaupun kita sebut siapa saja, tapi sebenarnya dalam kita memahami apa yang kita faham untuk bergerak ke depan. Berarti kalau kita dah claim itu sebagai blok Yahudi, jadi susah lah. Tapi saya tanya dengan Tan Sri adalah apa yang boleh Biden lakukan ketika Amerika menjadi sebahagian daripada nadi untuk tulang belakang ekonomi. Sebab seorang pakar mengatakan apabila Fish menandaikan Malaysia antara 10 negara yang akan paling maju selepas COVID berakhir, kerana kita punya hubungan dagang yang besar dengan Amerika. Apa yang Tan Sri nampak potensi yang boleh Biden bawa dari segi ekonomi? Kerana sekarang ni orang tak berfikir tentang perang, tapi orang fikir tentang ekonomi. Saya setuju sangat. Apa yang penting yang Biden lakukan sekarang ialah untuk memastikan kestabilan. Pada zaman Trump ni adalah zaman yang agak keliru, kacau lah. Ya. Trump ni kerja dia meminjam istilah orang kampung akhir lah ya, di kampung Jawa ni, diuber-uber, dikacau-kacau. Diuber-uber Diuber-uber kan, dikacau-kacau. Lain tu dikocak-kocakkan. Dikacau-kacau. Kedua-dua adalah Jawa daripada Batu Pahat dan asal usul keturunan mereka daripada tanah Ponorogo, Jawa, tuan-tuan. Bukan saya, Pak. Mereka ada sikit sentimen Jawa Batu Pahat. Tuan-tuan boleh up saja perkataan Jawa kat posting tu. Kerana dua-dua adalah Jawa totok ni. Uber-uber tu lah, kacau-kacau. Benda yang tidak patut menjadi isu dijadikan isu. Masalah dia terhadap imigran, terhadap orang yang nak datang, pendatang dan sebagainya, dasar dia terhadap Islam, negara-negara Islam. Ini masalah Trump. Tetapi saya perhatikan bahawa apa yang dilakukan oleh Biden semenjak dia menjadi presiden ialah untuk memastikan dua perkara yang penting. Yang pertama, untuk menangani isu COVID-19 ini. Dan kita harus ingat, Denal, jumlah mereka yang mati di Amerika akibat COVID-19 ini mengalahkan semua orang Amerika yang pernah mati dalam semua peperangan sejak 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Okay. Kalau kita perhatikan perang Vietnam, mereka kehilangan lebih kurang 49,000 tentera. Ya, 49,000. Sekarang ni di Amerika kematian dah mencecah lebih 500,000 juta. Ya. Jadi saya fikir salah satu perkara yang kedua yang diberikan tumpuan oleh Biden ialah untuk memulihkan ekonomi. Sebab itu dia mengeluarkan dekri baru tentang bertrilion jumlah trilion. Amerika dia tak main bilion lagi dah. Dia main trillion dollars untuk memastikan bahawa pemulihan ini berlaku. Dan ini kita harapkan apabila berlaku kestabilan, apabila keadaan mula stabil, hubungan menjadi lebih baik dan tidak ada tension lah. Bukan kenapa. Ini kadang-kadang persepsi lebih daripada segala-galanya. Kita dalam dunia ni kan, yang menjadi masalah pada kita ialah persepsi. Jadi apabila Biden menstabilkan kedua-duanya, dan ekonomi Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia. Kita tak dapat nafikan hal itu. Ya. China belum boleh dapat mengatasi dia. Jepun belum dapat mengatasi dia. Tapi dia merupakan kuasa ekonomi dan yang lebih teruk lagi pada kuasa ketenteraan yang terbesar di dunia. Sebab tidak ada lawannya sekarang. Tak macam dulu adalah ada Rusia dan sebagainya. Sekarang tak ada. Jadi kalau dengan itu kita harapkan bahawa kita ini sebagai negara, walaupun kita kecil, tetapi kita adalah negara dagang. Salah sebuah daripada 20 buah negara dagang yang terbesar di dunia. Ekspor kita
ke seluruh dunia ni memang banyak. Kita bukan ekspor perabot, bukan ekspor barangan minyak sawit dan sebagainya, kan. Sampai geluh pun kita ekspor. Segala barangan getah kita. Masuk kondom ke sana. Termasuk kondom, Malaysia adalah we are the biggest producer dalam bidang itu, betul. manufacturer. Dan jadi saya fikir oleh kerana sebahagian besar kekuatan ekonomi kita adalah pada pengeksportan, dan kita perlukan kestabilan itu. Apabila Amerika stabil, ekonominya baik, maka dengan sendirinya kata orang tu semua negara akan mendapat manfaat, dan kita yang pertama akan mendapat manfaat pasal kita punya dari segi dagang dengan Amerika cukup besar. Itu harapan kita lah. Abang K, okey, bagi anda yang selalu juga bertanya mengenai bagaimana nak menyesuaikan diri apabila COVID, kerana ramai dekat sini kita tahu sama ada saudara sendiri yang menjadi penonton sekarang ataupun saudara kepada saudara atau rakan-rakan yang selalu bertanya mengenai bagaimana menangani. Saya kadang-kadang tak boleh jawab. Saya baca balik, saudara tanya, bang, macam mana kami nak atur balik hidup kami, saya dah hilang kerja, saya dah hilang bisnes. Hari ini kita akan ada seorang yang menulis buku Grab Blues CEO. Orang yang berada ni, yang ada ni, dia pernah menjadi pemandu Grab setahun lebih, bang? Setahun. Dia akan menceritakan bagi saudara bagaimana seorang yang pernah menjadi pensyarah universiti, seorang CEO, juga pernah memandu Grab. Dia pandu Grab untuk mengetahui nadi dan denyut rakyat. Bukan sehari, bukan 2 hari, dia ada setahun. Bang, saya bagi nasihat sama macam Jawa yang paling kaya di kampungnya bawa Grab. Jawa yang paling kaya di kampungnya dan menjadi pembawa Grab katanya. Sebab mereka ni sama-sama ada kejiwaan dari tanah Ponorogo di Jawa, dan nenek moyang mereka datang ke sini, jadi berbanggalah kerana seorang pernah menjadi pengurusi media prima dan seorang pernah menjadi pemandu Grab. Dan tapi dua-dua kaya anak cucu dia orang ni. Kalau dia orang balik ke Ponorogo, tuan-tuan, berekor-ekor lembu ditumbangkan. Pasal tahap kayanya dua Jawa ni. Kerana dari Ponorogo datang ke Muar. Okey. Abang, saya nak beri nasihat sebab ramai yang akan cari alasan untuk mengatakan semuanya salah COVID. Tapi sedangkan banyak orang sedang berfikir bagaimana menyesuaikan diri dengan COVID. Saya tanya kat abang pernah menjadi dalam e-hailing ni. Itu adalah attitude. Attitude bang, maksudnya ramai orang sebenarnya tak mahu memulakan sesuatu yang baru ketika mereka susah dengan menyalahkan orang lain, berbanding seorang yang mahu melakukan sesuatu kerana dia ada kemauan. Nama boleh advice lah, pasal abang dah bawa Grab, abang orang yang actual, bukan teori-teorian. Dia bukan teori-teorian. Dia bukan pandai-pandai, ini bukan palatau, okey? Bukan palatau, dia memang bawa Grab setahun. Kena ada latar sikit. Latarnya ialah saya jadi CEO ni. Dulu saya pesarah universiti, 17 tahun. Saya jadi timbalan dekan 12 tahun. Saya hampir nak buat buku How to Survive as Number 2. Sebab timbalan 12 tahun. Tak jadi dekan. Jadi dekan. Buku tak jadi sebab saya jadi orang nombor 1, jadi CEO. Okey. Sepatutnya bila nak habis CEO ni dalam 6 bulan dia akan beritahulah sambung ke tak sambung semua. Sebenarnya ceritanya saya difahamkan saya akan sebab board director semua kata sambung semualah. So perjalanannya saya ingat 2 minggu sebelum kontrak saya tamat, saya pergi ke Bosnia. Saya pergi Bosnia. Tiba-tiba sewaktu sebelum sampai ke Sarajevo tu, stop kat Doha, Qatar. PA saya, Nur Azrina, teks. Cik, hey, dapat surat dari MUF tak sambung. Wah, saya kata tak sambung. Okey. Saya pun teruskan ke Bosnia. Balik, I'm not prepared at all untuk hilang. Sebab saya dah bersara dari UAE, saya tak ada kerja. Saya tak ada kerja. Dan you CEO, nak cari kerja bukannya mudah. Nak cari jalan, saya kata tak apalah. Kebetulan lepas tu, sebelum tu saya ceritakan sikit lah. Saya memang nak pergi umrah waktu tu, saya pernah pergi. Saya balik, saya kata, saya cakap kat isteri dan anak saya nak bawa Grab. Dia orang semua terkejut. Anak saya kata, Abah biar betul. Abah dia ni kalau start bawa kereta, muak. Nak bawa Grab. Jadi itu tak betul. Tapi kenapa saya bawa Grab? Sebab saya percaya bahawa ialah Grab ni kalau kita bawa, confirm kita dapat duit cash. Dia tunai terus. Ini perkara paling penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau saya nak cari kerja lain semua, saya nak jadi editor ke, saya nak jadi buku tu, dia akan ambil waktu. Pada saya, waktu you betul-betul ada masalah, okey, apa benda yang paling mudah dapat cash? Saya kata saya bawa Grab. Saya bawa Grab lah. Start daripada Grab biasa,
Sebab Grab ni pun ada peraturan dia. Sebelum naik sampai ke premium lah. Dia bertingkat-tingkat ni. So, Grab biasa, bawa orang biasa, bawa orang pergi macam-macam lah. Saya pergi ke kawasan macam PPR, sampailah saya bawa orang ke Zouk. Bila dah naik tahap tinggi kan, orang naik premium pergi Zouk. Jadi pengalaman semua, saya jumpa orang. Tapi pada waktu tu saya nak dapat cash. Di samping nak imbau balik. Arwah bapak saya dulu bawa kat kampung panggil Pak Wanca. Bebek sapu. Bebek sapu. Pak Wanca rupanya daripada bahasa Cina. Arwah abah saya dulu kerjanya itulah. Bawa Pak Wanca, bawa orang. Jadi saya pun agak Tuhan dah bagi kan. 11 tahun jadi CEO, 17 tahun jadi pencerah. Nak rasa juga kerja arwah abah lu. Okey. Ini ada dalam semua pengalaman yang beliau ceritakan ni, ada dalam buku dia. Diary dia adalah Grab Blue CEO. Ada dalam package ni kalau saudara nak baca bagaimana seorang yang mempunyai kedudukan dan sangat kanan kemudian menyesuaikan dirinya apabila dia kehilangan pekerjaan tanpa notis dan kemudian kembali sekarang sebagai pengarah Majlis Kebangsaan Buku Malaysia. Berarti orang kata apa, benih yang baik jatuh ke mana pun akan menjadi pulau. Berarti buku ni penting untuk saudara baca, terutama anak-anak muda dan mereka yang selalu merasa bagaimana nak fikir semula kehidupan apabila segala perniagaan dan segala benda yang telah menjadi norma ekonomi saudara musnah selepas COVID. Dan saudara pun tahu apabila memulanya kembali selepas COVID adalah mustahil, kerana COVID bukan sahaja pulih tetapi akan membawa beberapa norma baru yang akan menenggelamkan kehidupan tradisi kita. So beli buku ni. Okey, saya akan tanya Amy berapa lock sekarang? Jaga penembak. Okey, kita akan aim cepat lock lagi. Kita ada 50 sekarang lock dalam tempoh 12 minit lock dibuka. Tolong lock kerana capaian kita harap adalah 150. Tuan-tuan yang buat malu aku, tuan-tuan, anak-anak aku sekalian, setelah aku bagikan harta-harta daripada kilang-kilang dan factory-factory, ladang-ladang dan estate-estate, jangan korang malukan aku depan tamu malam ni dengan kurang daripada 150 lock. Okey, please lock terus kerana saya tahu saudara menunggu buku yang kedua. Berarti habis Amerika. Kalau siapa soalan saya akan ambil nanti, tapi belum lagi soalan sebab kita masih lagi nak pergi tentang Pak Samad. Ini poster besar ya. Ini orang yang kenal Pak Samad, tuan-tuan. Berarti kalau Pak Samad ni dia kuat merajuk. Kalaulah aku telefon dia jadi 3 kali merajuk. Kalau Tan Sri Johan telefon, terus dia okey. Belum dipujuk dia dah tahu. Ini adalah panggilan diplomatik untuk menyelesaikan masalah. Tan Sri, cerita apa kelebihan Salina? Tan Sri baca sampailah Tan Sri pada tahun bila saya tak ingat. Tan Sri berharap memindahkannya kepada skrip dan menjadi pengarah dramanya. Cerita Tan Sri. Dan watak-wataknya macam saya ni, Abdul Fakar, saya tak pernah marah Tan Sri. Saya memang rasa Abdul Fakar memang Abdul Fakar lah dalam cerita ni. Saya ada sentimen lah, nostalgia yang banyak. Suara pun dah berubah cerita ni. Sebab saya terdidik daripada sekolah Inggeris. Jadi saya tak mengenal sastra Melayu. Saya mula-mula mengenal sastra Inggeris. Jadi buku pertama yang saya baca dan untuk menyebabkan saya jatuh cinta pada sastra Melayu ialah Salina. Saya tak kenal Salina ni. Masa itu saya fikir saya terjadi tingkatan 1 atau tingkatan 2. Salina terbit tahun 1961. Hasil daripada peraduan tahun 1959. Jadi bila Salina, saya baca Salina, tiba-tiba saya merasakan bahawa saya berada dalam satu dunia yang lain. Sebab sebelum tu saya membaca karya-karya daripada Inggeris, Hemingway dengan segala kehebatan kononnya, apa yang saya mampu baca lah, termasuk drama-drama Shakespeare dan sebagainya. Jadi tiba-tiba saya lari daripada itu semua dan membaca Salina. Dan saya berjanji dengan diri saya akan baca lagi Salina sampaikan pada satu peringkat saya kira berapa kali saya dah baca Salina. Saya beritahu Pak Samad, saya kata Pak Samad, saya dah 17 kali baca Salina. 17 kali. Saya tahu kat mana koma yang kesilapan koma atau titik yang dibuat oleh Dewan Bahasa. Saya kata 17 kali. Dan lepas itu pada tahun-tahun awal tahun 80-an saya mula buat drama di Dewan Bahasa. Sebelum tu tentunya saya dah telah terbabit dengan drama di Universiti Melaya dan kemudian dengan kumpulan anak alam. Tapi bila saya bekerja di Dewan Bahasa, saya buat drama saya yang pertama untuk adaptasi itu, selain daripada beberapa drama pendek macam Kerusi oleh Hatta Zadhan dan sebagainya, saya buat Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Itu pengalaman saya pertama membuat adaptasi sebuah karya Melayu untuk drama pentas. Jadi saya buat drama Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman.
Dan ini hari-hari terakhir seorang seniman ni, kalau boleh saya cerita pendek je. Hari-hari terakhir seorang seniman ini, saya ada seorang kawan baik lah, namanya Wan Hanafisu. Kan, saya kenal dia dalam buku saya Jejak Seni, ada saya ceritakan. Saya kata, Wan, aku nak ambil kau berlakon sebagai Pak Hasan dalam hari-hari terakhir seorang seniman. Dia kata okey lah. Jadi saya beritahu Fauziah Hanawi. Masa itu Fauziah Hanawi, saya aktif di Anak Alam. Fauziah Hanawi ni adalah anak Pak Nawi. Dia cantik, dia pandai menyanyi masa tu. Dia terkenal sebagai penyanyi. Banyak orang tak tahu tu. Jadi saya cakap dengan Fauziah, saya kata, Fauziah, aku nak ambil kau berlakon. Jadi dia kata okey lah. Daripada kecil jadi besar sampai kemudian dia kurus balik, besar balik dan sebagainya. Selama 8 tahun dia tunggu saya untuk buat Salina tu. Jadi akhirnya saya dapat buat Salina. Tapi hari-hari terakhir seorang seniman ni, kali pertama saya bawa Salina, hari-hari terakhir seorang, sebenarnya saya buat adaptasi, ya. Hari-hari terakhir seorang seniman ni banyak stream of consciousness yang berlaku dalam fikiran Pak Hasan. Macam mana saya nak keluarkan benda itu, ya, daripada fikiran dia tu, saya nak jelmakan dia di pentas. Saya tak mungkin nak buat macam teknik penceritaan dalam novel. Apa yang saya lakukan ialah saya bagi alter ego, satu watak tukang Tok Selampit. Dan Tok Selampit ni lah Sabri Yunus. Dia tak pernah berlakon masa tu di Kuala Lumpur. Jadi dia selalu datang tengok latihan. Mula-mula saya cari seorang pelakon lain lah. Dia orang boleh cakap Kelantan sebab dia menjadi Tok Selampit ni, dia bahasa Kelantan ataupun dia menggunakan logat Kelantan. Jadi saya cuba orang ni, dia tak berapa berjaya lah. Jadi saya tak menjadi. Tak menjadi. Jadi arwah Osman Haji Zainuddin kata, cuba budak ni, Sabri Yunus ni. Saya tengok suara dia, intonasi dia, dan dia berlakon dalam drama hari-hari terakhir seorang seniman. Dipendekkan cerita, 27 tahun kemudian, hari-hari terakhir seorang seniman itu dibawa ke filem, ke TV. Diterbitkan oleh anak saya Syahid melalui Balang Rimbut, diarahkan oleh Sabri Yunus, saya perkenalkan di pentas 27 tahun yang lalu, dan dilakonkan oleh Wan Hanafisu juga, yang pada ketika dia berlakon dengan saya umur dia 27 tahun. Bila dia berlakon di TV, umur dia dah 60 lebih, jadi tak payah dituakan. Jadi itulah dia sejarah hari-hari terakhir seorang seniman. Kemudian selepas hari-hari terakhir seorang seniman, saya rasa bersalah kalau saya tak buat Salina. Saya beritahu Pak Samad, saya kata, Pak Samad, saya nak bawa Salina ke pentas. Dia kata buatlah. Dan saya pun buat, pentaskan Salina dan sebagainya. Dan saya punya pengalaman yang cukup luar biasa, terutama watak yang saya nak bina tu ialah Salina. Siti Salina ini adalah salah satu daripada watak yang paling unik pernah ditulis dalam sejarah novel Melayu. Bayangkan seorang pelacur yang berhati baik. Benar ke? Saya tak fikir sekarang ni, kalau hari ni lah novel itu diterbitkan, saya tak fikir berani orang terbitkan. Tetapi buku ini diterbitkan, menang peraduan tahun 59, diterbitkan oleh Dewan Bahasa tahun 61, dengan dan menjadi seorang pelacur yang baik. Seorang pelacur yang baik. Salina seorang pelacur. Dan dibela oleh seorang lelaki yang namanya Abdul Fakar. Abdul Fakar ni bukan saja gilakan Salina dan kontrol Salina, tapi dia suka lagu-lagu filem Hindustan. Madhubala. Mungkin orang sekarang tak kenal. Madhubala. Jadi Zainal, bayangkan watak yang cukup unik di Kampung Kambing tu. Sampaikan saya merasakan bahawa bila kami bawa drama ni ke Singapura dalam tahun 1985 tu, kita bawa ke Singapura. Tunjukkan di Singapura, dan salah seorang orang yang membantu kita untuk mencarikan kayu-kayu dan sebagainya. Masa tu mana ada kayu kat Singapura kan? Rumah-rumah kayu tua yang lama dan sebagainya. Salah seorang daripada yang ikut kami membantu ialah Datuk Kai. Datuk Kai sekarang adalah CEO kumpulan televisyen Media Prima. Jadi masa tu di sekolah lagi lah. Tahu. Di Teater Kemuning. Dia dengan Kemuning, kumpulan Kemuning. Jadi Salina ni, saya merasakan kekuatan Salina adalah kerana karakter dia. Abdul Fakar. Abdul Fakar ni orang jahat dalam kampung. Dia perkosa Nahidah. Dia menyusahkan hidup orang lain di dalam kampung. Dan kita tak tahu kenapa Salina boleh begitu taksub dan jatuh cinta kepada Abdul Fakar ni. Jahat-jahat Abdul Fakar. Sebaik-baik Salina boleh dikontrol oleh Abdul Fakar. Dengan karakter yang berlaku dalam Kampung Kambing tu, saya fikir salah satu daripada novel yang sampai hari ini mengesankan saya. Saya banyak baca novel Melayu, saya banyak terkesan oleh novel Melayu. Saya menganggap bahawa ini adalah salah satu daripada novel Melayu terbaik lah, Zainal.
Jadi itulah pengalaman saya mengarahkan apa. Jadi saya buat adaptasi, saya bawa dan satu peristiwa menarik lah. Masa itu ada seorang pelakon yang terkenal pada situ namanya Liza Osman. Dia memainkan watak ibu kepada Helmi. Okay. Ibu kepada Helmi. Jadi saya masa latihan sebelum full dress rehearsal, saya bawa Pak Samad tengok. Pak Samad datang. Saya tengok Pak Samad sedih, macam mengalir mata dia. Rupanya dia tengok Liza memainkan watak Helmi, mak kepada Helmi, dan Pak Samad seolah-olah merasakan bahawa itulah ibu dia. Begitu berkesanlah lakonan Liza Osman pada ketika itu. Jadi sampaikan Pak Samad ni terasa sangat bahawa cara dia urut kaki betul-betul macam mak dia. Sebenarnya okey, kita harus ingat bahawa Helmi tak semestinya Pak Samad. Tetapi mungkin adalah komposit daripada beberapa karakter. Tetapi Pak Samad menggunakan watak-watak manusia yang dikenal untuk melahirkan watak seperti Nahidah, melahirkan watak seperti Helmi, watak seperti Abdul Fakar dan sebagainya. Itulah saya kalau cerita pasal Salina ni panjang cerita. Tuan-tuan, Salina juga berada dalam combo ni. Berarti lock saja 100. Saudara akan dapat surat warkah untuk Pak Bidin yang tadi kita cerita tentang politik di awal intro kita. Saudara lock buku ni, saya selalu anggap kata kalau pada orang muda yang nak menulis, saya kata ada 3 saja buku yang perlu anda baca kalau anda nak tahu tentang nak menjadi seorang yang kita dianggap sebagai penulis Melayu. Anda perlu baca Salina, anda perlu baca sejarah Melayu, dan anda perlu baca Tufat Nafis. Itu saya selalu beritahu pada kawan-kawan yang nak menulis tu, yang menyentuh hati adalah membaca Salina, yang memerlukan banyak analisis adalah bila sejarah Melayu, yang langsung tak akan boleh faham adalah bila baca Tufat Nafis. Jadi kena baca benda yang tak faham untuk meningkatkan kualiti. Jadi saya bagi tahu 3 dari kawan-kawan yang mana pernah dikenal saya, dia akan tahu betapa sentimentalnya novel ni kepada saya, kalau siapa yang nak menulis tu. Jadi saudara boleh lock malam ni, ada 3. Kita akan sambung dengan soalan daripada pembaca. Berapa lock kita ada sekarang? 80 saudara, cepat. Shoot lagi, kita ada 1,000 lebih orang sekarang. Okey, 1.1. Saya minta saudara shoot lagi sebab kita hanya target lagi 17 saja untuk membolehkan 17 lagi 70 lagi untuk mencapai 150 lock bagi memastikan disenaraikan sebagai 3 tertinggi dalam sejarah lock bagi kategori orang yang datang garasi. Tapi ini harga dia tinggi tuan-tuan. Berarti kita bantu penerbit ni untuk menerbitkan buku. Kalau tidak, kata macam Tan Sri cakap, nanti kita tak akan dapat menyimpan benda-benda luar biasa dalam karya sastra kita tuan-tuan. Kalau kita habis dengan drama 7 petang dia Tan Sri, hari-hari berebut kata. Dia habis dengan drama 7 petang, hari-hari kebahagiaan rumah tangga dirosakkan oleh orang ketiga. Saya pun tak tahu dalam hidup saya pun tak tahu apa itu makna orang ketiga. Tan Sri lagilah sebab dia lagi takut bini berbanding saya. Dia lebih dikenali sebagai pengurusi KTP dalam grup kami. Tan Sri, ini saya nak tanya dengan saudara K mengenai apa ni tadi gig ekonomi tadi. Okey. Hari ni 60,000 yang ada dalam Grab. Sebahagian saya rasa kalau mengikut tinjauan yang akhir dibuat ni mengatakan orang Melayu yang masuk ke dalam pembekalan Grab Food juga 60,000. Bagi mereka yang bekerja dalam gig yang bergerak secara atas jalan, dipercayai ada 130,000. Berarti ada 250,000 orang yang sekarang ni kalau sebut je dia berada dalam gig ekonomi yang secara tak langsung abang pernah terlibat. Apa saranan abang pada anak muda, kepada keluarga lah utamanya? Tak ada mak ayah tau yang dia akan kata, kau nak jadi pengantar makanan, belajar tinggi-tinggi nak jadi pengantar makanan. Banyak orang memandang pekerjaan gig ekonomi ni sebagai sesuatu yang tak berbaloi setelah dihantar anak dia belajar. Abang rasa macam mana? Sebab setahun bawa Grab. Saya melihat begini, kadang-kadang kita ada 2-3 kebolehan yang kita ada. Sewaktu saya bawa Grab, dalam masa yang sama saya masih juga jadi konsultan untuk penerbitan buku. Faham. Jadi dalam dunia sekarang ni, sebab sekarang ni ekonomi memerlukan kita, dunia ni memerlukan sekarang ni competitor, the fierce, orang yang compete sangat kuat pun bekerja sama. Ya. Sekarang dah tak ada lagi zaman bersaing. Betul. Itu kajian the latest Harvard Business Review dia tulis. Pesaing sekarang pun dia geng. Okey. Ini yang kita lihat. Dan kita sebagai manusia, saya melihat dalam keadaan ekonomi macam ni, kita mungkin tak boleh bergerak dengan satu pekerjaan. Dengan kehendak anak, kehendak isteri, kehendak diri. Kita mungkin ada 2-3 kebolehan. Pertama, yang paling mudah memandu dan bawa Grab. Okey. Itu mungkin waktu-waktu tertentu. Kita kena bijak mengatur langkah. Waktu bila paling peak, waktu bila boleh kita cergas, waktu bila kita boleh buat benda-benda yang lain.
Kalau kita editor, kita boleh edit pada waktu tertentu. Penat edit, kita bawa Grab. Jadi ini yang memungkinkan kita bergerak. Jadi ini yang mungkin kita boleh bekerja mungkin dalam 14 jam hingga 16 jam sehari. Betul. Tapi bukan kita memandu terus. Biasanya kalau saya memandu ialah saya pergi solat subuh, lepas solat subuh saya memandu. Rehat, jumpa orang, buat perbincangan, penat, singgah kat masjid, memandu lagi sekejap, buat perbincangan lagi, baru kita buat. Jadi hidup kita ni akan dipenuhi dengan 2-3 benda. Kalau kita memandu terus 14 jam, 3 bulan kita akan penat dan letih. Ini perkara-perkara yang patut kita tahu. Kita jangan sebab kadang orang dia nak pulun, kita kena pulun hari ni. Tapi tenaga kita akan letih. Kalau kita boleh buat 2-3 kerja kan, mungkin itu akan membantu kita. Okey. Kita ada 100 lot dah sekarang. 100 lebih dah. Berarti kicking point adalah Salina yang akan membantu Pak Bidin. Berarti kicking point Salina yang setelah Tan Sri menyentuh tentang Salina, dia Tan Sri pasal dia orang TV, dia tak boleh keluar perkataan. Dia Abdul Fakar ni adalah perkataan Abdul Fakar. Betul, dia dalam cerita ni dia fuck je si Salina ni semau-mau dia sampai lunyai Salina ni. Dalam waktu yang sana dia rogol pula Nahida, orang yang paling kita kasihani dalam novel ni kerana dia gadis yang tidak bersalah dan paling naif dalam kampung tu. Dia hancurkan pula si Helmi yang bercinta dengan Nahida yang sepatutnya ke jenjang pelamin. Jadi kalau Abdul Fakar tu saudara kena baca sebab he never die. Dia muncul dalam macam-macam wajah. Nanti kalau saudara baca ni nak jadikan dia sebagai senario politik, senario apa lah saudara baca, tapi dia seronoknya adalah kerana bagi generasi kita kampung kambing yang dalam senario tahun 50-an tak mungkin boleh kita bayangkan. Dia panggil kampung kambing tu, kampung kandang kalau kita ikut asal dia nama kampung kambing tu tak ada lah, tapi dia fiction lah. Tapi dia berdasarkan daripada kampung betul dia. Saya tanya Tan Sri, saya bab paling dalam cerita ni saya tak marah sangat Abdul Fakar ni. Dia pasal dia pengarah dan dia ni saya pembaca aja. Saya lebih bosan dengan naifnya Salina. Tan Sri bila baca dan Tan Sri pindah dan Tan Sri jadikan drama, Tan Sri berada di mana antara Abdul Fakar dan juga Salina? Mesti ada campur tangan, tidak mengekalkan pandangan sahabat zaman. Saya suka Abdul Fakar. Saya suka Abdul Fakar sebagai watak. saya adalah pengarah yang memberikan perhatian besar kepada watak. Saya menumpukan banyak tumpuan kepada aspek perwatakan, hubungan di antara watak-watak. Contohnya misalnya kata di antara Salina dengan Abdul Fakar. Bayangkanlah masa itu yang berlakon jadi Abdul Fakar ni Jalil Hamid. Jalil Hamid. Masa itu Jalil Hamid ni baru datang daripada Johor Bahru. Dia tak ada banyak pengalaman di Kuala Lumpur lah. Jadi saya nak cari orang yang orang tak kenal supaya orang nampak dia tu Abdul Fakar. Orang tak nampak dia, katalah masa itu yang agak famous Omar Abdullah ataupun Mustafa Nur, Mustafa Nur. Orang dah kenal dia. Saya nak cari orang yang unknown, totally unknown. Tidak dikenali. Totally unknown. Jadi saya bawa si Jalil, masa itu dia belum terlibat dengan lagu ayam lagi lah. Jadi saya bawa dia dan saya nampak ada potensi yang cukup besar pada Jalil. Jadi saya latih dia dan saya berikan tumpuan adalah di antara interaksi dia dengan Salina, interaksi dia dengan Helmi, interaksi dia dengan Nahida. Saya tumpukan itu je. Saya berikan perhatian yang cukup luar biasa kepada dua aspek ni. Sebab saya nak supaya mereka ada, kata orang tu, intimasi dia tu, pemahaman dia. Bukan maksudnya jadi benci benci sayang antara dia dengan Salina tu dapat berlaku. Adalah hanya melalui, kata orang tu, kita baling bola antara satu sama lain lah, to understand dia punya feeling dan sebagainya. Jadi itu berlaku. Bagi saya watak Fakar ni adalah komplit. Di antara watak yang paling komplit dalam Melayu, walaupun bentuknya tu dia adalah antagonis, adalah orang watak jahat lah, kita kalau kita guna istilah watak jahat lah, tetapi dia adalah watak yang komplit, yang lengkap. Dan dia suplemen Salina, dan dia memberikan Salina tu karakter. Dia memberikan kampung kambing tu karakter, kan? Dia memberikan Nahidah karakter, kan? Jadi bagi saya suka watak Abdul Fakar. Itulah istimewanya Salina ni. Sebab Salina dia bukan dia black and white. Betul. Di dalam kerakusan, di dalam kejahatan, di dalam penindasan, sifat-sifat yang ada pada Abdul Fakar tu, tapi dia masih human, masih manusia.
Dan salah satu daripada kelebihan pembinaan karakter dalam novel Melayu ialah selalunya kita nampak kalau dia baik-baik je. Kalau dia jahat, kan? Jadi dia tak ada, kata orang tak ada shades lah. Aku tak boleh terima tu suri hati seorang pilot tu. Aku tak percaya tu ada orang watak dia macam pilot tu. Bini meragam pun tak jadi mana mungkin. Okey, kita dengar ni warna-warni. Sambung tadi. Jadi watak di dalam kita bukan saja melihat kesukaran pada zaman selepas zaman Jepun itu, kehidupan dalam kampung kambing. Ini soal survival tadi. Betul. Ini bukan soal hair bawa Grab ataupun saya pernah jadi petani penanam pisang. Dia ada penanam pisang yang berjaya tuan-tuan. Dulu ada penanam durian ni, toket durian. Selepas dibuang daripada utusan tahun 1998. Tetapi apa yang berlaku dalam kampung itu lengkap manusianya, dengan segala macam karakter. Jadi kalau nak, itu yang saya kesal Salina tidak pernah dibuat filem. Ya, kos tinggi tu sih. Kemungkinannya lah. Dan saya dapat bayangkan kampung kambing yang dibina semula, kan, kemudian dengan kereta api yang bergerak. Saya bila tengok Slumdog Millionaire tu, saya akan tengoklah kalau Salina dibawa, inilah kampungnya macam Slumdog tu. Apa tak ada apa macam kampung kambing. Jadi Salina ni dah 4 kali diterjemah tu. Mula-mula Harry Ebeling, lepas tu oleh Hawa. Saya fikir yang baru ni ada satu terjemahan, dan kemudian ada satu terjemahan lagi, dan 4 kali diterjemah. 4 kali diterjemah dalam bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Maksudnya 4 penterjemah yang berterjemah ke bahasa Inggris. Berbeza. Ini buku hebat sebab dia juga diterjemah dalam pelbagai bahasa kerana dianggap sebagai karya Tunggi Pak Samad lah ni. Ditulis waktu umur 24 tahun tuan-tuan. Nak tambah yang terjemahan tu sebenarnya mulanya Harry Eveling terjemah. Pak Samad tak berapa puas hati. Sebab basically bila Harry Eveling terjemah, orang putih, dia fikir cara orang putih. Betul. Dia bahasa Melayu ni panjang-panjang sikit. Kemudian Hawa Abdullah terjemah. Bila lepas Hawa Abdullah terjemah, adalah perbezaan. Dr. Lalita WSM buat kajian perbezaan antara terjemahan Harry Eveling dan juga Hawa. Lepas tu Pak Samad kata, dia suruh kau terjemah. So yang ketiga saya tahulah Dr. Lalita terjemah. Itu sebab waktu saya di ITBM, waktu kita terbitkan yang ketiga. ITBM menerbitnya dalam edisi bahasa Inggeris, tapi malam ni baca tu edisi bahasa asal daripada karya Pak Samad ni. Saya akan terkejut bagaimana Pak Samad yang kita lihat sekarang berjambang putih, berumur panjang, yang kita anggap kalau dia muncul tu kita rasa seperti jelmaan sama malaikat tu. Umur 24 tahun saudara dia menulis buku ni. Satu, saya puji buku ni bukanlah saja penulisnya berani, tetapi panel pada waktu tu, juri juga berani memenangkan buku ni. Kalau sekarang ni tulis tuan-tuan, dia baca 2 muka surat, juri lempar. Semua juri terkepit seluar 21 Ozi. Tak akan berani iktiraf cerita pelacur untuk direnung oleh pembaca. Juri semua terkepit. Seluar 17 Ozi kain tebal lah. Bila kita seman-seman jin ni 21 Ozi dia kepit telur. Jadi kita panggil semua juri sekarang adalah juri kepit telur, tuan-tuan. Tapi bernasib baik pada zaman tu kita ada juri yang berani. Kalau tidak, novel ni mati. Novel ni hidup sampai sekarang, sampai orang macam Tan Sri Johan pun kata dalam hidup dia tu dia nasib baik lah. Kalau sekarang meninggal pun pejam mata lah orang kata, sebab dah berjaya membawa novel yang dianggap Tunggi karya hebat dalam dunia Melayu. Dia dah pentaskan, cuma Tan Sri kata untuk ke filem je lah. Sebab kalau ke filem, kalau mengikut latar filem ni, dia sama bajet dengan Slumdog Millionaire tu. Setahun lah bergelumang dengan Salina. Setahun hari-hari terakhir seorang seniman 2 tahun. 2 tahun. Tak ada apa fikir masa itu, cuma fikir untuk sebab Tan Sri dia tak mau salam. Saya nak give me 5 sebab dia bersama dengan saya, iaitu menganggap kata Abdul Fakar tak sepatutnya dibenci kerana dia melengkapkan sebuah kehidupan Melayu. Orang Melayu selalu menyembunyikan keburukan yang mereka ada. Dia cerita-cerita dia suci macam drama pukul 7 petang. Kalau mati semua dalam tu, semua akan masuk syurga. Tapi dalam drama ni menggambarkan bahawa sampai satu tahap hitamnya orang Melayu ni dia boleh jadi seperti Abdul Fakar. Tapi dia melengkapkan. Kitaran membaca bahawa novel Pak Samad pada waktu dia naif lah 24 tahun. Dia merakam semua benda dengan sebaik mungkin sebagai novelis. Saya nak minta tanya dekat Abang K. Satu lagi soalan. Pak Samad ni Abang K kenal. Tan Sri Johan panjang sekejap lagi. Lepas ni kita pergi kat Tan Sri dia. Pasal Tan Sri dia almost sebagai macam adik abang je. Tan Sri dengan Pak Samad jurang jauh juga. Panggil abang kan? Saya panggil dia Pak Samad. Panggil bapak ataupun? Pak Samad. Apa pandangan Abang K tentang Pak Samad? Saya pandangan memang takut. Jumpa saya memang lemah lutut jadi takut. Apa pandangan? Saya kenal Pak Samad sejak saya zaman sekolah universiti. Baca karya dia. Okay. Tak kenal dia. Secara peribadi. Waktu saya belajar kat UIA dulu,
Saya antara orang pertama baca puisi Kayu Air. Sebelum Rozan baca semua saya dah baca. Masa tu saya belajar awal kan. Yep. Saya baca puisi. Kami jemput Pak Samad. Dia datang, tapi kami naif waktu tu. Kita student, tak tahu. Pak Samad pun cakap saya datang, patut saya dapat invitation daripada malam tu, dia dapat invitation daripada tempat lain. Yeah. Ada kedutaan mana invite. Kami kata saya datang ke sini. Kami hantar dia balik kat rumah dia waktu tu kat Ampang. Kami bagi token sikit je, apa, cenderamata. Itu saya kenal pertama kali saya jumpa dia waktu dia datang ke UAE. Sewaktu saya jadi CEO ITBM, saya tak jumpa Pak Samad lagi. Kemudian ada satu dia keluar kat statement kat The Sun. Bila orang tanya dia soal penerbit penterjemahan, don't ask me, you ask DBP or ITBM. ITNM waktu tu. Saya kata, pegawai saya kata, kita kena jawab Pak Samad tulis ni. Saya kata jangan jawab, pergi cari Pak Samad. Saya cari Pak Samad semua. Dia tak apa nak jumpa, sehinggalah pegawai saya waktu tu Zini, dia kenal dengan isteri Pak Samad, mempertemukan saya dengan Pak Samad di Kinokuniya. Pertama kali jumpa Pak Samad, saya tidak mahu berjumpa dengan anda. Kalau tidak kerana dia kenal isteri saya tak mahu jumpa dengan anda. Itu ayat keras dia. Wow, saya kata. Intro saya ni wow. Saya kalau kata, tidak kerana isteri anda adalah kenalan isteri saya tak nak jumpa anda. Tak mahu tengok muka. Dia cakap kat Pak Samad, saya ni sangat hormat Pak Samad dan sayang dia. Dia buat Al-Amin tu, waktu ada pelancaran buku, saya ingat saya belajar lagi waktu tu dilancarkan waktu ada kompetisi menyanyi lagu juga di BKL. Saya datang. Saya buat buku tu dan desain Al-Amin. Waktu tu zaman YouTube, mana orang baca Al-Amin, saya baca. Okey. Tapi bila jumpa tapi saya cakap pasal Pak, kalau bapak tak mahu jumpa saya cari bapak sampai saya jumpa. Lepas tu kami bersemanglah buku yang dibuat semua barulah lepas tu kami agak rapat dan kami banyak buat antara waktu saya di ITBM, antara paling banyak buku sastrawan negara yang kami terbitkan adalah buku Pak Samad dalam pelbagai besi. Kita buat semua perkara yang kita buat. Cuma lock dah berapa untuk membolehkan kita terima soalan pembaca? Sebab anda tak lock, tak mencapai angka, kita tak layan soalan yang anda tanya. 140 lock, kita perlu 10 je lagi untuk mencapai. Ada soalan tak? Kita nak ambil soalan China. Saya tahu tuan-tuan akan tanya soalan yang pening kepala. Biar Tuan Sri Johan jawab. Saya tahu banyak ni yang memang Facebook ni Tan Sri. Dia tak ambil tahu hal kecil-kecil. Dia nak tahu hal Amerika, hal Rusia. Kalau naik isu Myanmar tu, 60 set akan tanya. Update Myanmar. Sangat peka orang Facebook ni. Okey, dia nak tanya apa? Adakah gerakan pendemokrasian oleh masyarakat sivil di Indonesia akan bertambah aktif di zaman Joe Biden ini? Okey. Dia orang tanya dari segi waktu ini diambil daripada Obama. Ketika Obama datang, Demokrat begitu banyak campur tangan dan memberi sokongan kepada kumpulan yang dipanggil sebagai gerakan demokrasi lah, aktivis demokrasi. Jadi bagi orang yang peka pada dasar Demokrat yang pada masa zaman Obama, dia sangat pro pada gerakan kita sebut kiri, tapi Amerika melihatkan sebagai gerakan demokrasi hak asasi. Dia orang tanya apakah dia akan kembali, Demokrat di bawah Biden akan kembali dan ada tangan di sini sama seperti ketika Obama memimpin Demokrat. Biden pernah bekerja dengan Obama selama 8 tahun sebagai timbalan presiden. Dan Obama adalah orang yang sangat dihormati. Artinya bayang-bayang Obama tetap ada. Saya belum nampak lagi bahawa dia akan melepaskan diri daripada image Obama itu. Sebab lagipun salah satu daripada faktor kemenangan dia ialah kerana tradisi yang mengaitkan dia dengan Obama. Itu tak dapat kita elakkan. Jadi yang itu saya fikir memang akan berlaku. Cuma kalau apa yang kita harapkan kita harapkan bahawa proses yang disebutkan sebagai pendemokrasian sebenar Amerika, kita melihat Amerika sebagai beacon, sebagai cahaya harapan tentang soal pendemokrasian, tentang soal hak asasi dan sebagainya. Tetapi melihat daripada krisis kaum di antara kulit putih dengan kulit hitam, melihat pengaruh kelompok yang disebut sebagai white supremacist yang semakin menjadi-jadi sewaktu zaman Trump, menimbulkan kerisauan pada kita bahawa apakah dengan itu akan menyelesaikan banyak masalah di Amerika.
Tetapi Amerika ni dah membuat keputusan. Begitu terpecahnya masyarakat Amerika, ini dapat dilihat daripada mereka yang ada di Capitol Hill lah, walaupun Trump dituduh sebagai orang yang menggerakkan insurrection, yang menyebabkan serangan ke atas Capitol Hill, tetapi parti Republican masih menyokong dia, malah dalam usaha untuk impeach dia kali kedua ni pun nampaknya Republican tidak akan bersama-sama dengan Demokrat kecuali beberapa orang. Dan kemudian kita juga mengharapkan bahawa Biden apabila dia menjadi presiden, dia telah menyatakan pendirian dia, artinya dia telah memberikan inklusiviti. Dia melantik timbalan presiden yang datang daripada kaum imigran. Dia melantik banyak orang-orang yang sebenarnya adalah mereka yang bukan orang berkulit putih. Bukan totok kulit putih. Bukan, ya. Jadi artinya ada perubahan itu berlaku. Jadi kita harapkan bahawa sekurang-kurangnya divisiveness dalam masyarakat Amerika itu akan dapat diatasi. Tentang soal hak asasi manusia ini sebenarnya adalah satu utopia. Ya. Definasi hak asasi ini pun sebenarnya kadang-kadang mengikut definisi masing-masing. Masih Amerika dia mendefinisikan hak asasi dia sendiri. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negara China misalnya, ini merupakan negara komunis, tapi merupakan kuasa ekonomi luar biasa. Betul. Ya? Apakah negara komunis berbanding di antara Rusia dengan China? Kenapakah Rusia tidak menjadi kuasa ekonomi seperti China? Ya. Apakah dengan sampaikan negeri China dia masih menjalankan cara pendekatan dan sebagainya yang sangat komunistik lah, sangat bersifat komunis. Artinya itu boleh dilakukan dan pada waktu yang sama membuka dirinya menjadi suatu kuasa ekonomi. Sebab itu China boleh dengan bangganya misalnya, mereka tak perlukan Google mereka wujudkan Google sendiri. Betul. Jadi rakyat dia tidak perlu bergantung kepada search machine orang lain. Betul. Dia wujudkan sendiri sebab dia ada numbers dan dia ada kepandaian. Betul. Jadi saya percaya bahawa dengan kita berharaplah, ini harapan kita. Dua perkara yang saya harapkan. Yang pertama adalah ada berlaku sedikit perubahan kepada sikap terhadap Israel. Sebab kita harus tahu radikalisme di kalangan anak-anak muda Islam ini banyak berpunca daripada Palestin. Mereka melihat apa yang berlaku di Palestin. Saya teringat dulu apa yang telah diperingatkan oleh Tun Dr. Mahathir sewaktu Anwar Sadat, Yasir Arafat datang ke Malaysia. Dia ingatkan Yasir Arafat. Dia kata kena perkuatkan apa yang you ada. Jangan sampai you hilang semua. Tetapi sekarang ni Palestin sudah terbelah dua. Betul. Kan, ya? Jadi rejim Israel akan terus mengambil tanah Israel, tanah Palestin. Ya, perkara itu tak dapat dilakukan, tak dapat dibuat apa-apa dan kita hanya memerhatikan. Dan apa kesan daripada itu? Ialah radikalisme di kalangan anak-anak muda Islam, marah, kebencian. Mereka bukan menjadi teroris kerana itu, tetapi kemarahan itu. Dan kadang-kadang kemarahan ini tak dapat dibentur, dan apalagi apabila ada grup-grup atau kelompok yang menggunakan kemarahan ini sebagai satu alasan untuk mereka bertindak dengan cara yang lebih kejam. Dan itu yang menimbulkan kebencian ataupun prasangka orang terhadap Islam. Jadi saya percaya kalau itu dapat dilakukan, bukan saya nak minta berharap sangatlah untuk dia mengubah langsung dasar terhadap Israel itu, tetapi sekurang-kurangnya apa yang cuba dilakukan oleh Obama itu pun dia gagal untuk memastikan supaya temperature di Asia Barat itu, umat Islam itu dapat dikurangkan. Obama sendiri sebagai orang yang sangat faham tentang Islam, oleh kerana bapa dia dulu adalah orang datang daripada Indonesia. Betul. Jadi sekurang-kurangnya dia mempunyai bukan bapa isteri, ibu dia, sekurang-kurangnya dia mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan nampaknya ada message atau signal tertentu lah, tapi nampaknya pun tak berlaku juga. Jadi saya tidak menaruh harapan banyaklah dari segi itulah. Seperti ramai juga komen-komen yang berlaku sebelum ni, saya setuju bahawa Tan Sri juga antara yang kemudiannya berkata bahawa kita kena tunggu dan lihat jangka yang panjang. Tiada perlu kita meletakkan harapan yang besar kerana seperti ramai saudara menganggap bahawa Demokrat dan di Republican walaupun bertukar seperti Yahudi bertukar baju juga, secara bahasa kasar kita orang Facebook ni kita tak ada banyak jargon-jargon yang memeningkan. Kita akan kata tukar saja mana-mana parti, Yahudi adalah Republican dan Yahudi adalah Demokrat. Dan si Johan dah penjelaskan tadi. Saya tunggu nombor lock sekarang untuk pastikan kita capai tak 150 sekarang. Untuk mereka yang membeli, anda akan mendapat hadiah beg ni dalam edisi kuning dan hitam. Tapi janganlah pula call lock beg nak kuning nak hitam, pening adminnya nanti.
Tuan-tuan, anak-anakku, ni pembahagian harta ayah bagi ni. Estate dan ladang-ladang dapat kuning. Yang mana ayah bagi factory dan kelang-kelang dapat hitam. Cukup. Jadi kalau kau dapat beg hitam, besok datang buku tu berarti kau mendapat saham daripada kilang-kilang dan factory ayah. Kalau kau dapat beg warna kuning ni berarti kau akan mewarisi estate dan ladang-ladang ayah. Faham Jangan lock nanti minta beg color apa pula. Pening admin Lock saja tapi anda akan menerima kiriman post daripada yang anda lock dengan 2 beg ni, warna hitam ataupun kuning. Bukan dua-dua, lepas tu up pula status. Kenapa dapat kuning saja? Memang satu di antara dua. Facebook nak cerita tuan-tuan tadi, biar cakap biar terang sebenarnya untuk Facebook. Okey, terima kasih. Kita akan kita perlu 3 lock lagi untuk mencapai jualan terbaik dari segi fulus yang untuk membantu penerbit ni meneruskan penerbitan buku, kerana lock ini adalah lock 100 lock tertinggi bagi edisi yang pernah kita lancarkan. Kerana sebelum ni kita lancarkan adalah edisi lock 30 dan edisi lock 50. Ini 150 bagi edisi lock 100. Besar tuan-tuan dan telah memberi sokongan kepada industri perbukuan untuk memastikan karya-karya yang baik, karya-karya yang boleh dibaca, walaupun macam aku lah juga tuan-tuan pun kadang-kadang beli ni nak bagi tahu orang je kita ada buku, tapi tak apa, manalah tahu anaknya membaca. Tak ada fadilat dia, manalah tahu cucunya membaca. Dan paling tidak belilah sekurang-kurangnya dunia penerbitan tu hidup walaupun kita malas membaca. Itu bahasa terang di Facebook ni, kena cakap terang. Saya tanya lagi satu tadi soalan yang last untuk Tasri dia macam aku tak ada Facebook. Tapi tak tahulah lepas ni kalau dia stream pula kan, sebab dia cakap sedap dengar kan. Nak suruh, selalu kita pindah trafik, suruh follow Facebook, dia tak ada Facebook, dia tak ada Twitter kan. Jadi tuan-tuan nanya dulu ada Twitter dah. Sekarang dia tak tahan. Dulu ada Twitter, ada 30. Waktu Twitter high end lah. Masa itu saya ada 39,000 pengikut. Pengikut Twitter dia dulu 40,000 dia masa tutup. Terlalu banyak masa habis. Jadi saya fikir tak ada masa nak membaca. Dia arwah Tan Sri Zam pun hari-hari berkelahi orang dalam Twitter. Pagi bangun subuh dah berkelahi orang dalam Twitter. Arwah Tan Sri. Jadi saya pun tak nak Tan Sri sakit jantung dia. Kerana hari-hari nak memaki para Twitter yang tak sebenarnya kan media sosial ni kalau buka untuk orang tua tak sesuai lagi. Tan Sri sakit jantung. Saya nak minta satu untuk Tan Sri Johan, nasihat ni dah hujung saya masih mencari 150 kalau ada bonus log. Tapi saya nak cerita tentang Tan Sri Johan, tentang orang kita ni memang malas baca semua ilmu lah. Kalau gosip naik saja hashtag ni Lofa dengan dai ribu Tan Sri. Kalau sebutnya ni saya tak tahulah berapa log, tapi Tan Sri saya tanya Tan Sri membaca sampai sekarang. Kadang-kadang saya WhatsApp dengan dia akan beritahu break sebab dia membaca pun. Jadi 2 pagi baru dia start membaca novel tu. Dan dia kaki filem. Dia akan beritahu. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan, filem terakhir yang Tan Sri tonton adalah Kajol di Netflix, sebab dia memang hardcore Kajol. Dia pecinta filem Hindustan. Walaupun dia terdidik dalam sastra Inggeris, dia baca. Saya kalau sembang sastra tuan-tuan, dia baca Hemingway, dia baca semua Rudyard Kipling, dia baca semua Samuel Beckett, sama yang teater Inggeris yang terbaik daripada zaman Hamlet. Sampailah ke Samuel Beckett, semua dalam kepala dia. Tapi saya terkejut tuan-tuan, filem yang dia tunjuk, dia share dengan saya, kau kena langgan Netflix cepat ni, Kajol punya filem baru. Apa tajuk dia? Terabita. Dia ingat tajuk. Saya nak minta Tan Sri advice tentang budaya membaca lah. Malas-malas kita membaca bahan bacaan. Kadang-kadang satu yang saya takut, industri ni akan mati kalau orang Melayu salah baca dan hilang budaya baca. Saya ada banyak kelebihan yang ada pada media sosial ni. Artinya kita berkongsi ilmu, kita berkongsi pengalaman. Macam katalah pengalaman dia boleh gunakan Facebook dia untuk promote pengalaman dia dan sebagainya. Banyak kebaikannya. Tetapi masalahnya ialah, yang saya takut ialah bahawa kita kadang-kadang menyalahgunakan platform tu. Saya takut bahawa platform itu menjadi satu arena macam cowboy, tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Dan saya membuat pemerhatian sebab saya adalah orang yang sangat percaya pada bahasa, baik bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Saya ni purist sikitlah. Saya ni percaya kepada ketulenan bahasa. Jadi saya buat perbandingan di antara Facebook daripada yang kawan-kawan saya. Apabila dia post dalam bahasa Melayu, kalau orang tu marah kat dia, maki hamun, segala macam carut marut dan sebagainya. Jadi bila dia post dalam bahasa Inggeris, benda yang sama, tetapi respon dalam bahasa Inggeris kesannya agak berbeza. Jadi tak ada yang carut marut tu. Mereka marah, bukan tak marah. Mereka kecam, bukan tak kecam. Tapi dia menggunakan bahasa yang lebih teratur, yang lebih beradab. Faham. Saya takut sampai pada peringkat bahawa bahasa Melayu hanyalah bahasa untuk caci mencaci.
Apakah sampai level itu bahasa Melayu? Itu yang menyedihkan saya. Jadi saya buat study tu. Walaupun saya macam saya kata saya tak ada Facebook account, tetapi saya minta daripada kawan-kawan respon. Misal kata kawan-kawan yang popular yang banyak bercakap pasal politik dan sebagainya. Setiap kali dia tweet dalam bahasa Inggeris, kesannya orang benci kat dia, orang marah kat dia. Tetapi haters ada. Caranya tapi polite. Bukan polite saja, tetapi pendekatannya tu berbeza apabila orang menggunakan bahasa Melayu. Saya punya kekhawatiran ialah saya takut bahawa apakah sampai pada tahap itu bahasa Melayu? Bahasa Melayu digunakan untuk tujuan itu. Kita tidak mengangkat darjat bahasa Melayu itu. Sebab tu saya selalu kata, kalau kita perhatikan filem-filem Inggeris, Brad Pitt tak pernah bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah. Nahu, grammar dia betul. Tapi kita tengok filem Melayu, segala perkara yang kita dapat di pasar itu yang kita dapat di TV ataupun di filem. Jadi kata orang, kita nak memancarkan apa yang berlaku pada... Tapi saya tahu. Tetapi apakah Brad Pitt tidak memancarkan apa yang berlaku dalam masyarakat Inggeris. Kenapa dia boleh menggunakan bahasa yang betul? Senang cakap inilah, bolehkah kita bayangkan bahawa Brad Pitt bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah ataupun dengan nahu yang salah? Tetapi orang Melayu, bahasa Melayu di TV baik, di filem baik. Cuba kita buat perbandingan. Kita bandingkan dengan filem-filem Inggeris. Kita bandingkan dengan filem-filem Hindustan. Bukan kerana kajol. Kerana lakonan kajol dalam filem yang saya sebutkan tu cukup luar biasa. Ini kajol yang berbeza. Ini bukan lagi kajol yang lari keliling pokok. Dilwali apa semua. Dilwali. Dia tak ada. Ini bukan Dilwali. Ini filem yang lain. Hubungan dia dengan ibunya. Ibunya adalah seorang penulis terkenal. Ada seorang lelaki yang membuat autobiografi kisah ibu dia. Kan? Dan dia sendiri tak kenal ibu dia. Dia seorang penari Odessa. Ini orang yang menonton 100 filem setahun. Saya kalau dalam grup WhatsApp, dia menghilang, dia ada dua sebab je. Sama ada dia menonton Netflix filem baru dan biasanya adalah filem Hindustan, ataupun dia menghilang kerana dia kata dia masuk bilik untuk membaca buku. Dia memang kaki filem, tuan-tuan. Betul saya cakap, dia macam orang muda umur 20-an. Saya berada di Bangkok, baru tengok filem tu je, dia dah bagi tahu, dah tengok dah. The Post waktu tu, saya ingat saya berada di Bangkok. Saya baru bagi tahu, saya nak beli tiket masuk ke Bangkok ni, tengok filem ni. Aku dah tengok, kata dia. Sumber dia banyak betul lah untuk dapat filem ni. Tapi lebih banyak buku saya tengok daripada filem lah. Sebab itu saya rasa bahawa kita perlukan industri buku. Orang kata apabila ada TV dalam tahun 50-an, buku akan mati. Apabila ada social media, masa itu belum ada social media lagi lah, internet, buku akan mati. Tetapi pada hari ini setiap 30 saat sebuah judul buku terbit di dunia. Setiap 30 saat. 30 saat. Setiap 30 saat. Judul baru keluar. Ada judul baru keluar di seluruh dunia. Artinya satu tahun lebih kurang 1 juta judul baru keluar. Okey. Dan bagi saya ini adalah satu yang sangat mengembirakan. Saya tak peduli kalau orang tu dia tak baca ke ataupun dia malas nak baca. Janji dia beli sudahlah. Sekurang-kurangnya dia membantu industri hidup. Siapa nak beli nak? Dulu kita pergi browsing. Daripada puluhan buku yang kita tengok dekat rak, kita beli satu. Sebab kita mampu beli satu je. Betul. Kan? Tapi kita browse. Kita go through buku yang ada. Katalah kita pergi ke kedai buku di ITBM. Puluhan buku, ratusan buku, ribuan buku. Tapi kita beli satu. Sebab itulah hari itu kemampuan kita satu. Saya fikir kalau setiap orang buat macam itu, orang pergi ke kedai buku, baik Kinokuniya, ITBM, Dewan Bahasa, baik di Popular Bookstore, baik di Jangan lupa Nuha Buku. Kawah buku ke mana ke. Sekurang-kurangnya. Sebab itu saya support. Sebab itu saya pergi ke kawah buku dah. Saya bincang pasal Rahim Kajai di kawah buku. Orang kata kenapa pergi ke kawah buku? Maksudnya menurunkan standard Tan Sri sampai ke budak-budak Indi. Saya tidak pernah menganggap. Macam dia datang ni terkejut tuan-tuan, dia nak datang sini. Saya tak pernah menganggap itu. Sebab setiap kali perbincangan mengenai buku, malah saya bercadang untuk saya bercakap dengan Cik Hir. Saya kata yang kurang dalam platform kita sekarang ni ialah percakapan tentang buku. Betul. Cakap-cakap buku. Kan? Sebab itu saya berikan perhatian. Saya tulis dalam sebarah tentang ini majalah budak-budak Indi pun Tan Sri menulis tu tentang Rahman B. Waktu editor dia call saya kan. Saya kata kau pergi sendirilah, aku tak berani jadi orang tengah sebab saya takut. Tak, kalau Tan Sri nak menulis dalam majalah milik budak Indi, dia tulis tuan-tuan. Saya tulis bukan kenapa? Kerana saya nak mengingatkan bahawa orang wayang yang hilang wayangnya. Ini cerita antara lain saya sebutkan tentang Bang Rahman. Majalah. Tahu saya memang ada kat situ tadi. Tan Sri teruskan. Saya nak promote buku ni. Saya ceritakan tentang tokoh
apa nama Cuma dalam cerita tu saya baca kesedihannya adalah cita-cita Rahman B nak buat tu takkan sampai hari ini. ada tak boleh kita buat sesuatu untuk pastikan benda tu berlaku. Itu yang saya sedih. Saya itu sebab bila Abang Rahman B ni, you tahulah kalau you baca buku saya sejarah apa nama jejak seni pengalaman. Jejak seni akan dijual lah apabila kami melancarkan festival streaming buku 48 jam. Nanti saya akan umumkan tarikh. Tan Sri menulis satu buku biografi hidup dia. Saya kenal Abang Rahman daripada saya budak. Dia datang main wayang bintang main bangsawan di kampung saya, kampung Sungai Balang. Dia bawa bintang Timur Opera. Ayah dia Bakar M, Rahman B, kemudian adiknya Rahim B dan adiknya Rohani B. Saya ada di sebelah tempat dia main tu. Saya adalah budak yang diarahkan untuk beli rokok, beli barang-barang, beli barang gula dan sebagainya di Sungai Balang, Pekan Sungai Balang kalau di keputusan barang-barang dan sebagainya. Saya tolong tarik tirai. Saya pernah satu malam tu diupah, setiap malam saya diupah 20 sen untuk tarik tirai. 20 sen tahun 60-an. Di Padang Balang. Sungai Balang. Di Sungai Balang. Okey, Sungai sebelah Balang. rumah saya. Okey, di Muang. Apa nama ni di Muar bintang Timur Opera ni main di situ berbulan-bulan dia main di situ. Jadi saya budak yang paling dekat dengan tempat bermain tu. Jadi saya ni yang selalu diarahkan pergi ke sana kemari beli barang-barang. Jadi runner lah. Dan apa nama ni setiap malam salah satu tugas saya adalah untuk menurunkan tirai hutan. Tirai hutan ni sebab bangsawan ni dia ada lapisan tirai macam-macam. Yang depan sekali tirai baldu, diikuti oleh tirai awan, kemudian hujung sekali tirai hutan dan selepas itu baru istana. Kan? Baru istana. Istana ni dia dah set lah. Jadi apabila Jane Afraid keluar dalam hutan lah. Pada satu malam saya terlalu ngantuk, terlupa nak turunkan tirai hitam. Jane Afraid keluar di istana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca pengalaman ini, sokong ini anak-anak muda tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu pergi ke Facebook ni je, Facebook Svara, SVARA. Langgan majalah ni kerana dia diterbitkan oleh kumpulan anak muda berusia 20-an yang nak menghidupkan jali dunia majalah dan makalah Melayu ni. Tuan-tuan pergi sana dan order je. Ini adalah edisi terbaru di mana Tan Sri menulis pengalaman dia dan bagaimana dia berasa sangat Tan Sri mula dengan budak tarik tirai. Waktu tu kebetulan bangsawan main di kampung dia cari duit luar, dia tukang tarik tirai 20 sen upah gaji dia tahun 60-an tu sih. Tahun 60-an. Jadi ini Pak Tan Sri menulis mengenai Pak Rahman B tentang penghargaan dia kepada seorang yang dianggap sebagai perginya seorang tokoh bangsawan yang tak dapat melaksanakan seniman negara. Okey, nanti boleh beli dan pergi ke FB Svara lah, SVARA. Beli daripada sana saja. Hafiz akan hantar kepada saudara. Dan nak tahu tadi kan kenapa saya tulis kat Sebab sebab saya nak perkenalkan. Saya kata dekat situ, saya kata sastra ada Dewan Bahasa. Wayang ada siapa? Ya, betul. Seni pentas ada siapa? Ini yang jadi masalah, kan? Betul. Jadi sekurang-kurangnya Abang Rahman dia berharap nak buat satu bangsawan, full bangsawan yang tulen. Dan benda ni dah lama dah dia cakap dengan saya, dia cakap dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi macam-macam usaha telah kita lakukan untuk mendapatkan biaya untuk inilah persembahan dia mungkin yang terakhir lah. Dan baru ni dia telah masuk ke hospital, dia baru keluar balik jadi dia kena sakit dan sebagainya. Jadi harapan dia, dan bayangkan di rumah dia barang-barang bangsawan yang begitu banyak dia buat sendiri dengan hasil tangan dia dan saya cuma mengharapkan kalau dapat diwujudkan satu muzium bangsawan cukuplah untuk dia, satu tempat untuk dia letakkan barang-barang dia yang sangat berharga. Dan kemudian untuk dia mempersembahkan bangsawan yang original, yang asal, bukan bangsawan yang telah diadaptasi dan sebagainya, tetapi bangsawan yang asli. Itulah harapan dia. Admin, kita ada berapa lot sah? Okey, 165 kita telah melepasi paras 150 yang disasarkan. Saudara telah memberi bonus 15. Terima kasih pada yang membeli sebab kita akan black sebelum kita pergi ke alert scammer. Ada alert scammer kerana kali ini saudara akan berurusan dengan Nuha Buku. Sekarang Mahfuz sedang scroll Nuha Buku, dah jadi snapshot je supaya saudara tak dikejar oleh budak yang nama sedap tu. Allah, Muhammad Firdaus bin Mahathir. Aku berapa kali dah suruh kau datang kerja garasi. Kau nak jadi dekat scammer. Aduh, saya datang sini, dia tekun, tak apa. Pagi-pagi masuk dia scam, malam dia masuk scam. Nama orang yang paling sedap sekali. Scammer yang paling sedap, nama yang scam kat sini lah. Muhammad Firdaus bin Mahathir. Firdaus, datang sini, ayah ambil kau kerja. Bayar gaji hari, cash. Janganlah kau duk scam. RM60, RM70, penat je. Lepas tu nama company dia scam tu pula. Gergaji TV,
Dia nak samakan dengan garasi. Asyik. Seumur hayat dia scam selama 6 bulan 2 kali dia dapat Tan Sri. RM96 dengan RM200 lebih. Tapi dia tekun berusaha. Ini scammer sejati Tan Sri. Dia dah minta dia datang kerja. Okey tuan-tuan, kita akan dengar pandangan daripada Abang Khair untuk menutup ni kerana terima kasih saudara dah bantu untuk mencapai rekod juga ni. Kita lock lebih kurang 1 jam. Sebab saya tolak 15 minit sebelum lock offer tu lebih kurang 1 jam. Sekarang saudara dah lock 165 set daripada sasaran 150. Ada yang dah bayar buat tu gentleman dia, sebab di sini kita ada undang-undang 24 jam tak bayar baju up balik. Jadi dia orang dah terbiasa takut. Sebab dia lock baju tu dia takut tak bayar. Tapi bayar macam biasa tuan-tuan. Kita harap first lock consider sold, gentleman lock consider sold, paid dalam tempoh 24, tapi Nuha mungkin boleh bagi 48 jam ni sebab saudara ada alasan makan besar. Siapa dia orang ni? Maksudnya yang follow ni. Banyak kan jin lover, pecinta jin. Daripada Kuala Lumpur atau ratus satu Malaysia. Kita ada kapten di Sabah, di Lahad Datu, kita ada di Sarawak. Majoriti adalah ayah-ayahan. Dia tak muda sangat sebab dia orang buka Instagram ni. Profil kebanyakannya ni orang yang selalu datang ke sini dengan aduan bahawa di Facebook lain mereka menerima maklumat yang salah. Maksudnya kalau dia lock 165 tu artinya 165 orang beli buku. Beli buku ni. Salah satu daripada 3 buku tadi. Tak, combo mana ni? 300. Oh, 300. 300 berarti telah terjual 300 sikit. 7,500. Berarti 165 set telah dijual. 3 ni dikira 100. Oh itu. Berarti kira baguslah tu. Baguslah. Jumlah tu bagus lah. Untuk satu kedai buku yang boleh jual satu hari RM8,000. Kita 1 jam. 1 jam je. Itu dipanggil streaming ni. Senang. 16,500 1 jam. Kedai buku online adalah membeli melalui app. Kalau online membeli app. Streaming membeli waktu ni. Dia dengar live, dengar cerita, Fakar aku nak baca lah siapa yang Tan Sri kata ni. Kita berkelahi pula. Tiba-tiba kita bersetuju Abdul Fakar tu. Dia orang lagu marah tu. Jadi yang marah tu akan beli pula. Yang itu kita tak boleh salam. Kau tak, saya salam lagi. Zaman COVID tu. Dia orang akan baca kerana dia orang nak ambil justifikasi. Tapi tolonglah baca buku Salina tu. Tan Sri pun merayu baca buku Salina ni. Selain daripada buku Hair dan yang buku yang diterbitkan Warkah untuk Pak Biden ni, ini adalah klasik lah. Tidak ada buku seperti itu. Betul. Itu pun saya boleh kata lah. Betul. Saya pun sampai sekarang lah Tan Sri nak kena cari siapakah juri pada waktu itu. Antaranya Pak Samad Ahmad. Salah seorang. Kalau juri sekarang kena tulis. Dia ada tulis pengalaman dia dalam buku Sejambak Kenangan. Dalam buku Sejambak Kenangan tu dia ada sebut sikit pasal pengalaman dia. Buku ni tak menang hadiah utama pada zamannya. Bukan. Dia tak menang. Dia menang hadiah Sagwati. Tajuknya pun Gerhana kan? Gerhana. Kemudian ditukar je nama Salina. Tapi buku ni kemudiannya menjadi masterpiece. Sekarang ni kita IT, zaman IT, e-book, adakah efek satu masa nanti akan jualan buku di kedai-kedai buku? Ni orangnya 11 tahun dalam industri buku. Orang tanya apakah apabila e-book muncul dia akan membunuh buku fizikal. Macam TV tak bunuh. Dulu kata TV bunuh filem, tak juga. Saya melihat begini, saya sangat positif. Pada saya buku akan terus kekal. Cuma mungkin bentuk penjualannya berbeza. Kalau dulu kita ada contohnya buku, kita ada big chain. Maksudnya MPH, Popular, Borders. Sekarang mungkin tak macam tu. Kembali semula adalah kedai-kedai kecil, kedai-kedai independen. Ini akan menggerakkan. Saya terkejut hari ni jual buku dalam masa sejam. Tak pernah sejarah kami 11 tahun jadi CEO boleh jual sampai 150 dalam masa 165 kan? 165. Ini akan pecah di 180. Saya fikir ini satu fenomena. Saya skeptik sebenarnya bila Zainal Rashid kata nak buat TV online semua sebab dia tak ada FB. Saya kata FB. Saya kutuk kan kawan. Ya, betul Zainal nak buat ni. Dia jual baju. Tak, itu saya kata. Macam mana orang yang tak ada FB nak jual ikut FB? Ambil ruang untuk kutuk moderator. Dia kawan baik tuan. Kawan baik saya tu. Dia terbit buku saya banyak waktu dia jadi CEO je. Dia kata apa kena dengar tuan-tuan. Saya selalu kata apa? Sebaik-baik orang adalah kalaupun dia tidak dapat menjadi penawar, jangan jadi racun. Jadi saya ni orang penawar dia. Sebab dia waktu tu saya berkelahi. Saya kata saya tak akan hantar buku saya pada penerbit yang di mana kerajaan di belakang dia. Kalau dia akan potong benda-benda yang saya buat kritik politik, dia bangun. Aku terbit, hantar besok dengan skripnya. Satu perkataan pun tak ubah tuan-tuan. Itulah hikayat Tanah Hijau yang saudara baca tu. Okay. Saya percaya begini. Kenapa saya tulis Grab Blues, CEO jadi pemandu. Dalam buku ni bukan sekadar menceritakan saya sebagai pemandu Grab.
Tapi saya buat nota imbas CEO. Ada 20 cerita waktu saya jadi CEO. Pengalaman saya jumpa Tuan M, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin dan macam-macam, arwah Khalid Saleh, Pian Habib. Perkara-perkara tu sebenarnya adalah rentetan. Sebab saya percaya dulu orang putih datang jadi kerani, chief clerk. Balik buat buku. Soloh Melaya, Malaysia. Manager estate menang Grand Prix di Paris. Ya. Buat buku Malaysia. Fukune. Fakune. Fukune. Only Fakune. Yang saya sempat pergi rumah dia lepas tu. Saya melihat bahawa ini tradisi yang patut kita bentuk. Tamadun akan besar kalau kita menulis. Bacalah kisah jejak seni Tan Sri. Kita akan jual nanti. Bila Tan Sri cerita pasal perkara Rahman B, Rohani B ni, saya sangat terpesona. Dia pergi tepi sungai menanti pelakon bangsawan berlakon. Saya boleh bayanglah. Dia punya minat dengan pelakon bangsawan, apa punya budak, punya nakal, umur 9 tahun. Boleh tunggu tepi sungai melihat pelakon bangsawan mandi tepi sungai. Kita berkubang untuk distract orang. Untuk distract orang. Berkubang. Saya fikir waktu tu dia dah nakal lah. Nakal tu. Hanya kerana dia kata pelakon bangsawan turun mandi berkemban di sungai dekat dengan rumahnya. Dia sanggup dia sebelah pergi rumah, bukan dekat. Sebelah rumah. Okey tuan-tuan, saya harap kita capai berapa? Kalau kita mencapai 186, berarti ini adalah rekod tertinggi dari segi tunai, iaitu pungutannya adalah 18,600. Ongoing log, saya harap kita boleh menang dari segi Nuha Buku memecah rekod dengan mengutip RM18,600 tunai dengan sokongan anda bagi membolehkan mereka meneruskan penerbitan buku bagi jodoh-jodoh yang seterusnya. Saudara baca aku cakap terang, saudara, penerbit buku tak pernah kaya. Kalau penerbit buku datang naik Mercedes, dia sewa dah tu. Dia biasanya Proton paling tinggi pun 1.3 lah. BML full spec. Tu dah kira kaya dah tu. Down payment 3,700 lebih, mantri 899. Tu dah kaya penerbit buku. Kaya datang dengan Mercedes, kita sewa ataupun kita pinjam. Dia pinjam kita Tan Sri. Jadi bantu penerbit buku malam ni, kalau kita capai 186 adalah rekod 18,600, iaitu jualan buku tertinggi, memecah rekod ITBM 18,500. ITBM akan datang lagi besok, kita pecah lagi rekod untuk membuktikan bahawa streaming lebih baik daripada jualan online bagi mencari nilai tunai yang lebih cepat. Okey, Tan Sri, saya nak bertanya lagi satu soalan Tan Sri. Last untuk sebelum kita tutup ni, sebab awang tengah lock lagi Tan Sri. Sekarang dah berapa dah? 100 berapa sang? Admin dia tak boleh angkat muka tu sebab kalau dia terlepas bisu dia terlepas kiri nombor telefon orang yang lock. Berapa sang? Almost 180. Okey, saya memerlukan 6 buku lagi je untuk pecah rekod. Jadi Tan Sri, tolonglah cerita sikit tentang Salina ni Tan Sri. Supaya dapat 6 lagi adalah rekod baru malam ni. 18,600 lagi. 6 buku lagi kita nak. 6 lock lagi saja jual. Saya nak tanya satu je Tan Sri. Ya. Saya tak jatuh cinta kepada watak saya jatuh cinta pada Salina. Tidak pada watak Nabiha. Nahida. Saya tak jatuh cinta Nahida, walaupun ramai yang sebaya dengan saya waktu baca dia mengejar Nahida. Kerana cinta Nahida dan Helmi. Saya lebih suka Salina. Tan Sri waktu peribadi, kalaulah dikatakan bahawa Salina dan Nahida, kejayaan Pak Samad dari segi romantisme, siapa yang Tan Sri kata berjaya membuatkan Tan Sri jatuh cinta? Saya memang pilih Salina, walaupun dia pelacur. Saya fikir di antara wirawati yang pernah muncul dalam sastra Melayu, daripada novel Melayu yang pertama dalam tahun 1925. Tapi syaratnya satu, dia orang mesti beli buku ni. Mesti 6 lagi je. 6 lagi je pecah rekod. Dia nak cerita ni. Saya nak cerita pasal cerita wirawati ataupun watak wanita dalam novel Melayu. Dah berapa dah? Dapat tak 100 yang kita harapkan tu? Lagi 6 kata lagi dia tengah cuti. Lepas tu dapat lah tu. Dia tak angkat muka tu. Admin tak berani angkat muka tu sebab dia tengah catat takut miss Kita nombor. perlukan 6 je. Kalau 6 dapat kalau dah tu. dapat 6 saya ceritakan. Cerita tentang Salina. Saya jatuh cinta tuan-tuan. Fani, Tan Sri buat TV di lain tau. Ya, dia dah tahu dah ni. Tapi betul ni. Saya sampai sekarang setiap kali saya melihat pelacur, saya ada simpatism kerana saya rasa Salina. fahamilah dia seperti mana kita faham waktu membaca Salina. Kita harus ingat bahawa novelis Melayu banyak menulis tentang powerful woman, wanita yang kuat. Apabila novel dah dapat tak jumlah tu? Dah dapat 186? Kalau Kalau dia tak mau cerita, dia nak 186, dia nak pecah rekod. 186 tu.
Okey, more than that. Kita dah dapat 190 Okey, boleh cerita. Kita akan belanja kerana saudara telah memecahkan rekod jualan tertinggi tunai. Kalau kita dapat 200 berarti 20,000 jualan tertinggi tunai. Untuk kita ada komisen tu. Ya, mesti kali kebalikan. Saya dah sedia dah. Saya tarik pun cukup. Okey. Nanti cerita Okey, kewirawatian dia. Dalam tahun 1925, Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi menulis sebuah novel namanya Hikayat Faridah Anom. Ya, saya baca. Ini merupakan novel Melayu yang pertama Novel Melayu yang pertama, dan walaupun watak itu seolah-olah macam berlatar belakangkan Timur Tengah, nama pun Hikayat Faridah Anom, tetapi apa yang berlaku ialah bahawa dia menunjukkan seorang wanita yang kuat, woman emancipation ataupun emansipasi wanita. Dan kita harus ingat siapa Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi. Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi adalah salah seorang daripada graduan Universiti Al-Azhar yang balik ke Melaya pada ketika itu, dan dia memulakan satu gerakan kaum muda. Sebab dia merasakan bahawa pengajaran agama Islam ni terlalu konservatif pada ketika itu. Betul. Jadi dia membuat kritikan terhadap cara dan pendekatan zaman itulah. Lalu bukan itu saja, dia telah menghasilkan ataupun menggerakkan sebuah penerbitan namanya Al-Imam. Dan dia menggunakan platform Al-Imam ini untuk menyampaikan mesej. Berapa jumlah? Sebab nak cerita lagi ni, banyak lagi ni. Berapa jumlah? 200 dah. Dah jadi macam moderator. Saya rasa 200 dah sebab dia tangkap muka tu. Okey. Dah pecah rekod dah ni. Jadi dia menerbitkan Al-Imam. Al-Imam ni, nama pun Al-Imam artinya sebagai pemimpin. Jadi dia menggunakan majalah itu, penerbitan ini, periodical ini untuk menyampaikan mesej mengenai reformasi gerakan Islam. Dan dia mengambil daripada semangat Muhammad Abduh daripada Mesir, daripada Universiti Al-Azhar. Dan kenapakah orang yang berpendidikan agama seperti dia, yang menjadi pelopor kepada gerakan kaum muda yang melawan kaum tua dengan pemikiran yang dianggap sebagai jumud dan konservatif ini, menggunakan novel sebagai wahana dia untuk menyampaikan mesej. Jadi banyak orang lupa bahawa novel Melayu yang pertama, Hikayat Faridah Anom, ditulis oleh seorang reformis Islam yang terkenal, yang juga menjadi editor kepada sebuah majalah yang namanya Al-Imam. Kemudian daripada situ muncul pula Rashid Talu dengan novelnya Iyakah Salma. Iyakah Salma. Itu pun watak wanita. Dan kemudian ditulis pula oleh satu orang daripada Pahang namanya Ahmad Khotod, Hikayat Percintaan Kasih Kemudaan. Tajuk pun menarik. Hikayat Percintaan Kasih Kemudaan. Kemuda-mudaan. Jadi dia mula apa. Jadi dalam tradisi novel-novel Melayu, kalau kita perhatikan, banyak watak-watak wanita yang kuat, yang terbina sejak awal tahun 1925. Salina adalah kemuncak kepada kekuatan watak wanita. Dapat tak 200? Tak ada, dia tak menantangkan tu, dia tu 200 lebih dah. Jadi Salina ni bagi saya, Zainal, adalah kemuncak daripada kreasi watak kuat wanita. Untuk orang Melayu nak reform society. Ini bukan soal sama ada dia pelacur atau tidak. Saya tak melihat wanita pada waktu itulah orang membaca Salina tak pernah terfikir Salina ni jahat kerana pelacur ataupun pelacur jahat bernama Salina. Dia seorang manusia. Manusia yang ada perasaan. Manusia yang mendampingi Nahidah, manusia yang mendampingi Helmi, manusia yang rapat dengan Khadijah. Khadijah ni adalah mak kepada Helmi. Orang yang dihormati oleh Wak Karman dalam kampung itu. Jadi artinya karakter yang lengkap itu sebagai seorang manusia biasa, tetapi cuma kelemahan diri dia adalah kerana dia obses dengan Abdul Fakar. Malah dia tak boleh membebaskan diri dia. Zainal percaya tak orang macam itu ada dalam dunia ni? Bahawa orang yang walau apa pun dia dilakukan ke atasnya masih tetap sayang orang. Ada kan? Sepanjang zaman. Memang sepanjang masa macam itu. Itulah dia. Dan saya melihat bukan saja dari segi psikologi Melayu. Kan? Ini bukan soal manifestasi daripada sifat Melayu wanita yang lemah. Sebenarnya Salina adalah watak yang kuat. Kan? Daripada segi inner self-nya tu sangat kuat. Jadi inilah kelebihan yang ada pada Salina. Dan saya banyak membaca novel-novel Melayu yang
Okey, Pak Samad menulis antara lain Sungai Mengalir Lesu yang telah dibawa ke pentas oleh Wahab Hamzah. Dan dia tulis Wira Bukit, banyak lagi novel-novel dia, antaranya ialah Langit Petang. Dan saya ada pengalaman Langit Petang buat filem Langit Petang antara novel Pak Samad yang Langit difilmkan. Petang itu dibuat filem, tetapi Langit Petang yang kedua, saya minta kebenaran daripada Pak Samad. Saya minta supaya watak-watak itu dibawa 20 tahun ke depan. Watak yang ada dalam novel Langit Petang tu 1970-an dibawa 20 tahun selepas itu. Apa jadi kepada watak-watak itu? Apa berlaku pada Pak Arif dan sebagainya? 20 tahun kemudian, dan kita terbitkan dalam sebuah drama TV 4 siri. Walaupun tak pernah diterbitkan lah, tapi sekurang-kurangnya pernah diskripkan. Dan saya dengan Pak Samad dibayar untuk buat skrip itulah dengan izin Pak Samad. Jadi pengalaman saya, dan kemudian kalau kita perhatikan novel-novel Pak Samad ini banyak memancarkan kekuatan wanita itu. Dia tak macam Pak Samad Ismail. Pak Ismail ni selalunya watak-watak dia dia lain sikit lah. Macam watak-wataknya agak berbeza sikit Tetapi Samad lain. Samad ni dia punya tendensinya adalah untuk memperkukuh watak itu. Sebab itu saya kagum pada Samad, saya kagum pada Samad Ismail dan juga novelis lain. Tapi novel Salinan ni unik lah. Jadi kalau dapat tambah lagi beli novel ni, siri ni bagus sangat. Bagus Okey, kita akan tutup sekarang dan kita akan break dan kita akan balik pada jualan jeans. Malam ni saya akan naikkan item saja sebab saya beritahu saudara petang tadi adalah kita dah sold out. Maaflah banyak-banyak pada penunggu Guni 450 lai baseball. Saya tak sangka. Saya tahan 50 je, dia orang tetap request, dan petang tadi habis 450 lai. Minta maaf lah, janji tak dapat ditepati. Saya pun kadang-kadang macam kerajaan juga, dia selalu berjanji tapi dia tak mungkin dapat tepati. Kadang-kadang nasib malang ni macam tu lah kan. Itu saya maaf. Tapi malam ni saya janji sebagai tebus talak dia, saya akan turunkan item dengan harga diskaun. Saudara boleh log sebagai belanja, kerana saya gembira kerana streaming yang ke-6 buku ini memecahkan lagi rekod baru. Saya jangka kita akan capai 20,000 jualan tu dengan 200 log, berdasarkan admin tak berani angkat muka tu. Dan admin tak mau layan soalan tu, berarti mata dia tak tengok soalan, mata dia tengok log number phone tu. Saya ucap terima kasih pada anda yang log, jaga scammer. Screenshot sekarang untuk Mahfuz dah scroll screenshot untuk Nuha yang akan uruskan kepada anda semua. Dan kali jangan risau kepada mereka yang berminat dengan politik, saya akan jemput Tan Sri datang untuk bercakap. Dan yang paling penting, tuan-tuan jangan tanya politik nasional je, sebab kami semua telah bersara dan mencuci tangan di dalam mangkuk sirih tentang politik nasional. Tapi kalau saudara nak tahu tentang Aung San Suu Kyi, dia orang ni pun sebenarnya tak berminat politik nasional. Sekarang dia orang banyak bertanya adalah Aung San Suu Kyi. Saya bagi tempoh, kita akan bincang lagi, kita bawa Tan Sri. Cuma kata-kata akhir daripada Abang King Adirun tentang buku ni, supaya mereka yang log ni baca. Kemudian abang mungkin boleh promote Facebook, sebab abang masih ada Facebook. Okey. Dia orang sebut siapa yang beli buku ni akan dapat tantangan saya. Ya. Semua akan saya tantangan ni. Alhamdulillah. Pernah juga tangan Tan Sri Johan, dia orang minta je daripada tu, nanti you kena bawa buku ke rumah Tan Sri semua. Sebab kita tak mau ulang, kita nak kekal janji ditepati. Ini bukan jaminan kata kerajaan Kita pegang pada sifat orang munafik tu. Antara dia adalah apabila janji, dia tidak memenuhi janji. Jadi kita penuhi janji kerana kita tak nak jadi orang munafik. Nanti kalau saya tak berani janji, saya cakap dengan admin, saya takut Tan Sri Johan sukar nak dihubungi sebab dia sangat jaga penjarakan. Sebab dia gambar-gambar post dia tak bergaul dengan orang, tuan-tuan. Ini baru ni saya terkejut sebab selama PKP faktor umur dia. Tapi itu saya tak berani janji. Tapi kalau kata Nuha buku bawa ke rumah dan Tan Sri nak sign, lepas tu dia orang kautim lah tarik ke apa. Sebab Tan Sri Johan dia tarik je, lembut hati dia. Kalau nak berkelahi dengan dia, jangan kelahi dulu, tuan-tuan. Bawa tarik dia janji kena tarik. Okey, pesan abang untuk sebelum kita habiskan sesi 1 jam 45 minit sesi ni. Buku saya ni sebenarnya dia warna. Saya tak buat Black sebab white. saya pernah jadi penerbit buku. Jadi saya kena cari buku yang bagus. Okay. Ada dua, setiap ceritanya ada dua. Pengalaman saya bawa Grab dan juga nota imbas CEO. Sebab saya jadi CEO macam mana. Jadi ada dua benda. Ada banyak cerita yang tak diceritakan. Tapi apa yang saya harapkan ini adalah sebuah perkongsian sebenarnya. Ya, betul. Perkongsian bahawa kita kena percaya bahawa dia banyak jalan ke surga.
Bukan satu jalan ke syurga. Betul. Dan kita kena, yang penting ialah kita perlu selalu bangkit dari mana-mana pun kalau kita jatuh. Jangan pernah mengalah. Alhamdulillah. Admin dapat tak 200? Ya, kita telah melepasi 200. Berarti ini adalah rekod 20,000 jualan. Dan saya ucap terima kasih pada Tan Sri Johan kerana sudi datang, tuan-tuan. Saya kawan baik tuan-tuan, WhatsApp hari-hari tuan-tuan, bertukar-tukar lagu Hindustan. Tapi selalu pukul 3 lah. PMPM pasal Kajol punya lakonan. Tapi saya tak berani jemput Selalu datang pukul 3 pagi lah. Ha? Selalu pukul 3 pagi. Sampai 3 pagi. Kita akan berwhatsapp-whatsapp tuan-tuan. Sekala saya berhenti ni kejap lagi live buka. Dah tentu 300 lebih ni. Kak Webah dah naik lagu dah. Ataupun Kak Webah ada dalam ni. Kan, mesti dah naik lagu dah. Abang Daud dah mesti naik lagu tu. Mungkin berpuluh-puluh lagu dah yang kami tak dapat grup dalam WhatsApp kami. Sebab grup wartawan-wartawan veteran ni. Saya ucap terima kasih kerana kita mencapai jualan tertinggi dalam sejarah garasi dibuka selama tempoh. Memecah rekod Man Lebah 17,800 malam ni dengan 20,000 lebih jualan. Ini adalah yang tertinggi bagi streaming. Dan saya harap saya dapat meyakinkan pasaran bahawa jangan berhenti terbitkan buku dan percayalah bahawa sekiranya online tak berlaku, go for streaming lebih rendah, tak ada commission, tak ada orang ambil bahagian saudara akan keep 100% profit. Okey? Terima kasih pada semua tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 10.45 untuk belanja jeans.